Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maksimal. Alhamdulillah, okey. Saya nak adjust sikit. Hari ni saya tak pakai top. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan hari anda? Okay, everyone, semua okay Okay. Bagaimana keadaan di Sabah? Bagaimana keadaan di Sarawak? Di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Perlis, Perak, Penang, KL Selangor. KL Selangor kita dah tahulah kita hari ni adik tak makan lah, ada timun lah adik. Kita hari ni antara penyumbang tertinggi dalam COVID-19 punya cases. So hati-hati semua dengan varian baru, Delta punya varian ni sangat-sangat berbahaya. Difahamkan Delta ni punya mutasi dia tu, varian dia tu hanya dalam beberapa saat saja boleh menjangkiti kita. Dia lebih pantas dan yang paling teruk dia terus bagi kita level 4 ataupun level 5 punya COVID. Bahaya. Level 4, level 5 ni maksudnya memang kalau masuk hospital tu zon merah lah. Right? Okay, baik. So, hari ni kita COVID dah memang COVID lah. Jadi hari ni kesan daripada COVID ni kalau kita tengok ramai orang yang terkesan dengan COVID ni, terkesan dari sudut kesihatan, of course, kesihatan terkesan dari sudut financial, ekonomi yang menjadikan hari ini ramai orang hilang pertimbangan. Bila hilang pertimbangan, of course, bila kita bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang mudah untuk kita nak mengadaptasikan kepada gaya hidup yang terbaru. Okay, contoh daripada hidup senang tiba-tiba nak jadi susah, bukan satu benda yang mudah untuk kita nak adapt benda tu. Saya faham kan, sebab saya pun pernah melalui benda tu. Saya pernah merasa hidup senang tiba-tiba susah. Jadi saya pernah melalui benda tu. Walaupun pada ketika tu saya masih lagi muda, tapi apa pun saya pernah melalui perasaan tu. Okay, memang agak sukar. Tapi kalau kita hilang pertimbangan, itulah yang menyebabkan kita berfikir di luar jangkaan. Maksudnya benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Keputusan yang orang cakap tu sampai tahap ada yang bunuh diri sebab tak sanggup nak lalui. Jalan penyelesaian pada dia adalah bunuh diri. Tapi kita tak tahu selepas dia bunuh diri, apa yang akan berlaku pada yang tinggal tu. Kena yang dia dah kahwin, mak bunuh diri, bapak bunuh diri, apa jadi pada anak? Betul tak? Itu benda-benda yang orang cakap tu dia punya pemikiran ataupun dia punya judge dia pada ketika tu di luar daripada kemampuan kita lah untuk nak fikir benda tu, sebab kita pun tak terfikir ke arah tu. Okey, jadi hari ni inilah topik yang kita akan bincangkan tentang bunuh diri ni. Okey. Topik ni kita bincang bukan nak suruh anda bunuh diri, tapi topik ni kita bincang untuk kita nak mengelakkan ataupun kalau kita ada kawan-kawan yang depres, yang nak menghala kepada tindakan yang macam tu, sekurang-kurangnya kita boleh perjelaskan kepada mereka. So hari ni tuan-tuan puan, kita bersama dengan scientific advisor kita, tak lain dan tak bukan. Okay, kita nak mempersilakan Dr. Zainal. Bagi tepukan sikit untuk Dr. Zainal. Alamak, Dr. Zainal. Tengok baju macam penyokong England. Banyaklah England kau. Ya, England kan menang final. Okey doktor. So doktor, hari ni kita nak bincangkan sikit tentang topik yang saya rasa semakin menjadi-jadilah sekarang doktor. Kan? Ya. Saya pun tak tahu Malaysia ni adakah Malaysia ni kalau perasan adakah benda ni dia orang macam ikut trend ke apa? Sebab tengok kalau satu kes dera, besok dera, lusa dera, dia konsisten dera je. Habis je dera,
Kes buang anak, buang bayi. Berdiri orang buang bayi. Sekarang bunuh diri, berdiri orang bunuh diri. So ini yang kita nak kena kenal pasti ni doktor. Apa sebab hari ni sampai tahap orang hilang dia punya pertimbangan sehingga kan boleh menyebabkan membuat keputusan untuk bunuh diri doktor. So ini yang kita nak penjelaskan doktor kepada sahabat-sahabat kita ini. InsyaAllah. Okay. Ini kebetulan aja orang sekarang ni banyak bunuh diri. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kebetulan je. Because cerita bunuh diri ni bukan baru. Hari-hari orang bunuh diri. Satu dunia, bukan di Malaysia saja. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan ceritakan secara general berkaitan dengan insiden bunuh diri ni supaya orang faham. Benda ni bukan hanya terjadi di tempat kita, tetapi terjadi di merata dunia. Selagi ada peta, selagi ada orang, dekat situlah ada orang bunuh diri. Sebab dia berbagai, insyaAllah. Okey, silakan doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan seperti biasa terlebih dahulu mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu sesi yang singkat insya-Allah dalam 1 jam atau lebih sikit yang mana yang didatangkan oleh Maxima Resources atau Maxima Nutrition. Dan semoga apa-apa yang kita bincangkan pada malam ini akan memberi sedikit sebanyak manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan terlebih dahulu mari kita ucapkan terima kasih kepada tenaga kuat daripada Maxima Nutrition, yakni Tuan Edi kita dan juga tim dia, ya, termasuk Cik Ain dan Cik Syaza. Dan pada malam ini kita mendapat, saya diberi tanggungjawab untuk membincangkan tentang bunuh diri, apa puncanya. Jadi memanglah buat masa sekarang ini memang hari-hari kita dapat lihat banyak cerita tentang bukan hanya di Malaysia tentang bunuh diri, tetapi bunuh diri ini terjadi satu dunia. Tapi walau apapun terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan syukur Alhamdulillah kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kerana melapangkan masa pada malam ini bersama-sama saya untuk mengikuti tajuk yang orang kata everybody knows lah about suicidal, about suicide, behavior tentang orang ni, dan mungkin juga ada di kalangan antara kita yang juga mengalami perkara-perkara yang seumpama ini yang didatangkan oleh ahli-ahli keluarga kita yang jauh maupun yang dekat. Kerana perkara ini bukan satu bukan it's not an isolated, bukan satu yang very special lah, because everybody can do it. Semua orang mampu buat benda ni, kalau tak tapi dengan cara lah. Okay, so malam ini kita akan bincangkan. Okay. Dan terlebih dahulu saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan yang bukan ahli-ahli Maxima yang bersama-sama kita kerana dapat melapangkan masa juga untuk mendapatkan sedikit informasi terkini berkaitan dengan apa yang dijalankan di dalam Maxima Nutrition ini. Dan kita di sini adalah memberikan perkongsian tentang fakta-fakta dan maklumat-maklumat terkini yang boleh kita hubung kaitkan dengan nutrisi Maxima, yang mana ia merupakan satu gabungan produk-produk makanan yang sangat bernilai tinggi yang boleh digarapkan dalam kehidupan kita daripada masa ke semasa. Baik, jadi tanpa berlengah masa, saya ingin membuka mukadimah pada malam ini. Yang ini kita ingin nak tahu bunuh diri itu apa dia. Bunuh diri, baik kita ni macam bunuh diri kita biasa bunuh semut ke bunuh apa-apa kan. Tapi ini bunuh diri ni, kita bukan bunuh orang pun berat juga kan. Tapi ini bunuh diri. Salah ke bunuh diri ni? Memang salah lah kan. Sebab kita memanglah tidak diminta untuk lahir ke dunia ni, tetapi bila kita dicipta itu amanah, jadi kita kena jaga. So apa definisi dia? Bunuh diri adalah perbuatan untuk menamatkan atau menghilangkan nyawa sendiri. Nyawa sendiri itu nama dia bunuh diri, ya, bukan bunuh orang. Kalau bunuh orang, kita pergi bunuh orang. Okay, right. So ianya dilakukan dengan pelbagai cara, dengan cara fizikal, luaran ataupun dalaman ataupun kedua-duanya sekali. So maknanya di sini istilah ni daripada kajian dia telah pun menunjukkan bahawa orang boleh bunuh diri dengan dua cara. Satu, luaran. Luaran tu apa dia? Dia bakar diri dia. Dia lukakan diri dia. Dia hancurkan diri dia. Tu luaran.
Ya, sengaja pula dia pergi terjun, tu luaran. Okey. Tapi kalau dalaman pula dia racun diri dia. Kebanyakannya kalau yang dalaman tu sama ada racun tu dia buat dua cara pula. Sama ada yang dia minum ataupun dia suntik. Okay, so malam ni kita tahu bunuh diri ni ada beberapa cara. Kalau nak plan boleh plan lah. Ya, okay, nak buat luaran, apa dia luaran? Terjun bangunan, terjun tingkap, kan? Pergi naik gunung, terjun golek-golek, tu luaran lah tu. Ataupun ambil minyak, simbah ke, bakar, nak rasa panas ke tak panas api tu, kan? Itu. Dan ada satu lagi, dalaman. Dalaman ni ada dua cara kalau nak bunuh diri ni. Satu, carilah racun yang baik-baik punya, teguk, 2-3 teguk, point, padam. Ataupun kalau nak cepat lagi, inject. Masuk yang makan tu lambat sikit sebab dia nak tunggu dia fibrosis, tunggu dia rosakkan paru-paru, rosakkan sistem dalaman. Bila racun tu dah mula merebak ke serata, dah merosakkan sistem buah pinggang, hati dan sebagainya, dan barulah dia padam. Tetapi kalau ambil injection, dia terus pergi ke jantung, dia jam jantung, habis. Kejap aja. Okay. So itu istilah dia. Refinasi. Dan penyebab penamatan nyawa ini biasanya kerana enggan berhadapan dengan sesuatu perkara yang dianggap tidak dapat ditangani. Ini dia punya concern. Selalunya orang mengambil keputusan untuk menamatkan diri dia sendiri ini adalah kerana antara kajian mendapati bahawa mereka ni dah tidak mampu untuk berhadapan ataupun untuk menangani perkara yang dia rasa dia memang dah tahu dia atasi dah. Apa cara dia buat pun dia tak boleh dah, hopeless. Dia rasa dia sangat-sangat tidak bernilai kepada siapa-siapa pun sehinggalah dia membuat keputusan untuk membunuh diri. Jadi maknanya proses untuk bunuh diri ini sebenarnya bukanlah satu proses yang mudah. Sebab sehingga dia mencapai ke tahap mengambil keputusan untuk menamatkan riwayat dia. Maknanya bila kita sedang hidup ni kita masih bermain game. Kita masih main game. Ni lompat sana, lompat sini. Selagi boleh mengelak, kita mengelak. Tapi sampai masa bila kita dah tak boleh pergi mana-mana dah. So, akhirnya kalau game biasa tu kita panggil game over. Kan? Tapi game over kita tu kalau kita tak puas hati, kita boleh main lagi. Tapi yang game yang kita ni kalau dia over, habis. Dia tak ada repeat lah. Dia kena game over, habis lah. Tak ada apa dah lah. Kan? Tinggal sejarah ajalah. Okay? Dan menurut kajian, bagi semua mana-mana agama pun, ya, mana-mana agama pun, tak kira lah, especially agama Islam lah, ya, memang menganggap perbuatan membunuh diri ini adalah dosa besar. Mana-mana agama pun memang tidak menggalakkan untuk bunuh diri. Jadi terutamanya agama Islam dan memang menentang sekeras-kerasnya atas apa alasan sekalipun kita tidak boleh membunuh diri. Right? Okay. So ini saya bacakan satu kajian yang dibuat daripada WHO. Ada satu kajian yang dibuat setiap 9 tahun sekali. Jadi apa yang didapati daripada jadi maknanya bunuh diri ni bukan baru. Kita tengah banyak bunuh diri sekarang ni oleh kerana kebetulan kita berada dalam satu stigma, dalam satu sesi yang memudaratkan datang daripada COVID-19, kan? So di situ kita dapat dengar ramai orang yang bunuh diri. Padahal bunuh diri ni dah lama dah dalam Malaysia, dah berlaku lama dah, tetapi tidak di-highlightkan, tidak diketengahkan berita tu. Atas sebab-sebab yang hanya mereka-mereka sajalah yang tahu. Adalah sesekali cerita tentang perlu dikeluarkan sangat dan baru dilaporkan. Tetapi sebenarnya kajian bunuh diri ini telah bermula sejak dulu lagi. Sejak bila zaman manusia tahu hidup, dia tahu jalan cara nak mati, sejak itulah adanya kejadian-kejadian ini. Jadi ini nak saya bacakan satu key facts WHO yang bermula daripada tahun 2009 sehingga 2018. Jadi apa yang kajian ni buat, apa yang ditemui adalah ini untuk yang kita nak belajar lah, kita nak tahu sedikit sebanyak ya, apa yang terjadi. Baik. Perilaku membunuh diri ini bukan satu benda yang baru. Dia merupakan satu benda yang talian hayat dia panjang.
sejak dulu lagi. Dah ramai dah orang terlibat dengan bunuh diri ni. Terutamanya macam di negara-negara seperti Korea, Taiwan, Jepun, China, negara-negara begini. Thailand, Vietnam dan sebagainya. Okey, banyak. Dan negara-negara ini pula dia tidak tertakluk hanya kepada negara maju-maju saja. Negara yang pertengahan macam kita yang sedang membangun ni pun juga terlibat dengan dengan kaedah bunuh diri ni. Jadi ada banyak sebab. So kajian ni kita nak kongsikan bersama-sama di mana didapati sejak pada tahun 2009 sehingga 2018, 9 tahun lamanya, didapati bahawa more than 700,000 people die due to suicide every year. 9 tahun, setiap tahun dunia berhadapan dengan kejadian bunuh diri dianggarkan 700,000 orang. Satu dunia setiap tahun. Hampir 1 juta orang. Kerja dia apa? Asal problem je, bunuh diri lah. Ada masalah je, bunuh diri lah. Dia senang sangat nak bunuh diri ni. Okay? Dia ingat seronok bunuh diri ni. Siapa yang dah bunuh diri tahulah. Okay. So every suicide, there are many more people who attempt suicide. So setiap satu orang yang jadi masalahnya adalah dia menjadi macam satu ikutan, menjadi satu trend. Jadi kalau orang sebelah boleh bunuh diri, dia pun rasa tak apalah kalau aku susah-susah pun aku bunuh diri juga. Dia macam tu. Dia punya ni. Walaupun ini bukannya jenis penyakit berjangkit. Ini memang bukan penyakit bukan penyakit tidak berjangkit. It's a non-communicable diseases. Okay? Right. Dan anda kena ingat bahawa dari sudut perubatan, bunuh diri ini bukan penyakit tau. Dia bukan satu penyakit. Cuma dia bukan penyakit mental, cuma gangguan perasaan, gangguan kognitif, gangguan mental, itu saja, bukan penyakit. Dia bukan jenis penyakit, dia cuma berlaku gangguan kerana kelemahan. Suara saya putus-putus ke? Hello. Okey doktor, okey, line clear. Ya, line clear. Suara okey. Ada yang bagi isyarat kata yang putus-putus mungkin disebabkan line internet dia orang. Line clear. Alright, okay. Alright. So a prior suicide attempt is the single most important risk for suicide in the general population. Jadi yang jadi masalahnya adalah orang mula melihat bahawa terutamanya yang pegangan diri je lah, yang orang kata kekuatan diri ni sangat-sangat lemah. So pada dia melihat antara satu lagi cara untuk nak keluar masalah, bunuh diri lah. Game over. Itu je. Tapi dia ni bukan satu jenis penyakit yang berjangkit. Ini bukan juga penyakit yang tidak berjangkit. Ini semua datang daripada dalaman. Cuma apa yang dilihat, apa yang dia dengar itu, dia salah interpretasi. Dia ingat bahawa kalau dilaporkan tu maknanya boleh lah tu. Sebab orang laporkan. Ada orang sebelah kan. Boleh bunuh diri. Jadi rasa-rasanya aku besok kalau tak apa-apa hal, aku bunuh diri je lah. Dia macam tu je lah. Okay? So, suicide is the fourth leading cause of death in 15 to 19 years old. Ini daripada kajian itu mendapati bahawa antara usia remaja yang bermula pada 15 tahun hingga 19 tahun, kematian membunuh diri adalah antara 4 sebab utama kematian dalam dunia ni. Okey, maknanya bunuh diri tadi di kalangan remaja. Kemudian itu 77% of global societies, 77% sedunia, bunuh diri ini datangnya daripada low and middle income countries. Terutamanya didapati banyaknya berlaku di kalangan negara-negara yang mundur dan juga the middle income, yakni negara yang berpendapatan pertengahan. Macam kita ni lah, kita ni belum lagi negara maju. Okay, fine. So injection of pesticide, minum racun, hanging, atau firearm, bang, alright, adalah among the most common methods of suicide. Okay, so kena ingat ini tiga ni memang popular. Dekat Malaysia ni pun sama kan.
Saya sekali lah, jarang-jarang lah kita dengar orang terjun bangunan ke, terjun lombong ke apa tapi kan. Tetapi yang kebanyakannya adalah minum racun, tembak diri sendiri ataupun gantung. Itu yang kebanyakannya. Okay. So who is at risk? Siapa dah mereka-mereka ini yang berisiko untuk mendapat adaptasi mindset yang mengatakan bahawa dia akan memilih ini adalah cara yang paling bagus untuk aku nak mengakhiri hidupku. So, siapa dia? Dia kata adalah while the link between suicide and mental disorders, in particular depression and alcohol use disorders. Jadi, orang yang depresi, ini terdedah besar. Depresi, ingat sebelum ni saya dah cerita pasal kemurungan. Okay? So, depression. Alright, so depression ni boleh membawa kepada orang untuk masuk ke kategori bunuh diri, dan juga bagi orang yang ketagihan, orang yang bila dia dah ketagih, contohnya dia minum arak atau ambil dadah, jadi dia tak berapa lunas sangat, dia tak berapa nak waras sangat berfikir, terutama dalam keadaan dia hayal atau keadaan dia mabuk. So mereka ini boleh menjurus kepada bunuh diri. Sama ada dia tiba-tiba terkejut daripada bangunan ke, tiba-tiba dia masuk dalam kolam mandi tu tenggelam ke, ataupun dia ambil tali suka-suka nak gantung diri, mampu terus, ataupun macam-macam. Okay, so but it's well established. So yang ini depression ni pula, ya, dalam kajian pula depression dengan alcohol users ni banyaknya terjadi dalam high income countries. Walaupun tadi 77% datang daripada lower income and middle income, tetapi untuk orang yang orang kaya-kaya kan, dah biasa ada duit, alih-alih bila berlaku sesuatu dia jadi depression. So selalunya kebanyakan orang ni dia punya ketahanan tahanan diri dia, kendiri dia lemah. Walaupun dia banyak duit tetapi dia ada kendiri dia lemah. So dia semuanya bergantung kepada duit. Everything is money. You can buy. You have money, you can travel. You have money, you can buy. You have money, you can do that. You have money. So semuanya atas duit. Alih-alih sesuatu berlaku pada simpanan dia ke, pada income dia ke. So suddenly dia hilang pegangan. Dia seolah-olah macam tak ada tempat untuk nak bergantung dah. Kan? So melainkan kalau orang tu ada iman lah. Okay? Tapi ini kita cerita yang tak ada iman. So anak nak bergantung kat mana? Sebab memang hidup dia bergantung ke atas kewangan. Everything is money. Wah, dia nak beli apa pun nak ada duit. Itu duit, ini duit. Apa-apa pun dia order je. Dia duduk aje. Aku nak makan, duit. Aku nak mandi, kau mandikan aku, duit. Ini semua duit, everything duit. But anything happen, so dia jadi depressed. So once jadi depressed, he doesn't know where to go. He doesn't know where to go, dan sekali, bunuh diri. Dan insiden ini banyak berlaku di negara-negara yang kaya lah, the high income countries. Alright. So kenapa jadi macam tu? Because breakdown in the ability to deal with life stress. Kerana mereka tak boleh menangani masalah kehidupan, terutamanya yang berkaitan dengan financial problem. Financial. Ini orang-orang yang ada kaitan dengan ekonomi, yang hilang pekerjaan, yang tak ada pekerjaan, yang hilang bisnes tak berjalan, kedai tak boleh buka, yang terganggu pendapatan dia, wala apa, anything to do with money, orang ini jika terlalu mendesak sangat, insya-Allah dia akan terpengaruh atau berisiko tinggi untuk bunuh diri. Kemudian tu relations breakup. Maknanya perhubungan suami isteri ke, girlfriend boyfriend ke, apa benda ni, kawan-kawan ke masyarakatan ke. Ada orang yang sebaru tu pula bila dia rasa tambah-tambah macam lockdown ni dia tak boleh pergi mana-mana kan, terus suddenly lost contact lah pula, tak boleh nak bercakap dengan orang, dia rasa isolated, dia rasa macam dia hilang pertimbangan lah. Dia tak ada kawan-kawan nak bercerita, selalu ada ngetih ni, sekarang tak ada ngetih, selalu ada ngopi, sekarang ni tak ada ngopi. Sekarang ni balik-balik, duduk rumah, duduk balik-balik. So suddenly dia rasa macam aduh, ada ni. So dia datang stres sebab dia tak boleh nak tangani masalah ni. Itu pun antara sebab juga. Kan? Macam kita okey je kan. Kau lockdown lah banyak mana pun. Kau lock ke, kau down ke, kau up ke, kau lock up ke, lockdown ke, lantak kau lah. Aku macam tu juga. Tu kita lain kan. Tapi ada orang tak biasa.
Pada dia, no, I need my friend lah. Dia macam tu. Dia jenis kalau balik kerja, cari kawan. Pergi bekerja, cari kawan. Malam-malam telefon kawan. Bini ada ni, tapi dia kawan. Dia balik kawan. Orang macam ni dia mudah. Okay? Kemudian tu chronic pain. Ada orang yang sakit. Dalam keadaan sakit, dia rasa macam, no, I cannot live anymore. I don't feel like I'm going to live long. So dia mudah putus asa. So dia kata daripada kan aku menanggung sakit ni. Ini jenis sakit yang sakit tau. Bukan jenis sakit yang biasa yang kita tengok dekat hospital tu. Ini itu biasa. Itu bukan sakit. Kan? Itu berubat sakit. Okay. Masuk hospital, duduk, relax. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sakit, masuk ward. Bukan yang itu. Ini dia sakit tau. Maknanya masuk ward ke, duduk rumah ke, dia punya keadaan tu terlantar tu, dia sakit. Dia mengerang. Kononnya seolah-olah macam, katalah, ada orang masalah apa kita nak cakap, psoriasis ke, penyakit-penyakit autoimun yang menyakitkan, kulit mengelupas, bila dia stres lagi, gatal lagi, sakit lagi, gitu gini. Ini yang sakit ni. Sakit yang sakit. Nak kena faham tu. Jadi orang yang macam ni dia rasa, aduh, aku nak tengok orang pun, orang tak larat nak tengok aku. Aku nak tak tahu bila nak settle lah benda ni. Lepas tu kena pula PKPD lah dengan PKPP lah dengan PK, macam mana PP siapa lagi lah. Kan? So dia rasa macam, aduh, yang keluarga aku tak boleh datang. Nampak? Aku tinggal seorang-seorang, sakitlah punya sakit, aku nak mengadu macam mana, kan? Kejap-kejap kan aku nak mengadu nurse, balik-balik itu juga muka nurse yang sampai. Nampak tak? So dia rasa macam, no, I lost hope lah. Keluarga pula tak boleh nak datang. Okay. Tambah-tambah pula kalau orang yang sakit-sakit macam ni, kena COVID pula langsung lah. Dia rasa jam lah, dia rasa, nah, I feel like dying. Kalau boleh, dan jam tu juga nak terjun hospital. Nampak? So itu. Kemudian tu chronic pain and illness. So ini antara orang-orang yang dalam kajian itu yang dikatakan cenderung untuk bunuh diri. And in addition, experiencing conflict, berlaku konflik dalam anak rumah tangga dia, dalam hubungan keluarga dia, adik-beradik dia, dia ada macam-macam konflik kan hari ni. Ada yang nak berebut kereta, nak berebut rumah lah, harta sepencarian lah, harta macam-macam lah. Kan, harta pusaka lah, pembagian tanah lah, apa benda macam-macam dengan adik-beradik lah, macam-macam hal lah. So konflik. Ada tu pula disaster, ada musim perang contoh, ataupun malapetaka, contoh ribut ke taufan, apa rumah hilang, apa anak beranak pun hilang. Ada hari tu pergi camping, suddenly disapu dia ada apa ni, air apa semua hilang, anak bini contoh. So orang-orang yang macam ni dia rasa menderita tu. Adik-adik, ini antara sebab-sebab dia kenapa kajian ini dibuat, untuk mengenal pasti apa menyebabkan bahawa manusia itu mudah sangat untuk bunuh diri. Jadi bukanlah kita nak menyokong orang yang bunuh diri ni, tetapi kadang-kadang kajian ini nak menunjukkan bahawa bunuh diri ini bukan hanya datang daripada satu sebab. Bunuh diri ini datang daripada berbagai-bagai sebab yang menyumbang kepada faktor membunuh diri. Sebabnya nak membuat keputusan untuk bunuh diri ini bukan senang. Ini bunuh diri ini satu badan mati. Kalau kita lah ambil keputusan, okey tak apalah aku ambil pisau, aku nak lukakan jari-jari aku ni. Agak senang tak? Tolong angkat tangan, tunjuk kat saya. Mudah tak untuk you nak ambil pisau kat dapur tu ataupun razor blade ke? Simply, tak apalah aku lukakan je lah. Melainkan kita kalau potong bawang terluka, baru luka. Tapi kalau kita nak ambil keputusan sendiri untuk nak lukakan hujung jari, tak mungkin. Tak mungkin. Kalau kita waras lah. Kalau kita bukan orang gila, kategori mental sickness, itu lain. Itu lain. Itu orang yang berpenyakit mental, yang saya cakap tadi kan, yang ini bukan penyakit mental tau. Dia ni sihat. Dia sihat. Tetapi dia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbagai-bagai. So kajian ini menunjukkan bahawa ada tekanan dalam kehidupan dia yang mengganggu emosi dia. Sehingga dia rasa macam dia tak boleh nak lepaskan perkara tu. Dia tak boleh nak simply just give and forget and forgive. Dia tak boleh. Benda tu dia, pada dia, macam kita contohnya, macam kita buang air besar. Takkan kita menangis, benda tu turun. Udah boom. Ada? Tak pernah. Kan? Sebab tak. Buang besar je kot. Walaupun datang boleh dalam. Kan? Kita yang buat dia, kita makan ke atas, kedek-kedek proses, dia turun, buang. Lepas tu bila tengok,
2 hari, 3 hari menangis. Tak ada, tak pernah orang buat. Kan? Jadi, tapi dia ni pula, bila berlaku sesuatu dalam hidup dia, dia rasa dia tak boleh buang benda tu. Dia tak boleh. Dia kali kok mana pun dia teringat. Dia tengok kok mana pun dia teringat. Dia macam mana pun dia terdengar-dengar contoh. Jadi ini insiden inilah. The violence contoh, keganasan. Kan? Ada banyak contoh ni, keganasan rumah tangga, keganasan jiran. Orang bully, kadang kita parking kereta, tiba. Jadi benda tu boleh mendatangkan sesak nafas juga tau. Sesak fikiran juga. Kita pergi rumah jiran kita ataupun kita pergi rumah adik-beranak kita, adik-beradik kita. Kita parking lah sekejap, double park, kan? Tiba-tiba kita pun tak sedar, kita pun letak kereta kat situ. Alih-alih orang yang nak tempat kita tempat belakang tu, dia marah. Dia tak tahu siapa punya kereta ni, pin, pon, tak mau keluar. So apa dia buat? Dia ambil satu hammer baik punya, dia tang kat kita punya kereta. Nampak? Ataupun dia tolak, dia buat apa-apa pun, violent, keganasan. So kena pada kita. So kita rasa depressed tu. Memanglah pada saat itu kita rasa marah. Kan? Jadi pada saat marah tu, kita rasa macam, Allah, tentulah ni kecederaan minda. Tu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tu, kalau dia sampai satu tahap, dia boleh menerobos masuk dalam otak kita ni, sehingga kita tidak boleh mencari jalan penyelesaian. Kita tak boleh cari jalan, okey tak apalah, relax lah, sabar. Dia sabar tu tak boleh datang lah. Dia tak boleh. Dia jadi tak sabar. Kan? Ataupun loss and sense of isolation. Contoh, check. Positif. Ataupun kita under surveillance. So, diasingkan. 14 hari pengasingan, kena isolate. Pun stres juga. Tak pernah aku jadi macam ni. Tiba-tiba boleh kena pakai gelang pink. Duduk 2-3 orang dalam rumah. Nak kencing dalam bilik, nak berak dalam bilik, nak mandi dalam bilik, nak apa dalam bilik. Makan minum semua dalam bilik. Nak keluar jumpa orang tak boleh. Semua everything. Nak tukar towel ke baju ke apa semua melalui bawah aja. Main tolak-tolak aja. 2 minggu. Tahan lah. Kita tak pernah ada dalam keadaan macam tu. Rasa memang stres juga tu. Stres. Ini juga boleh membawa kepada separuh-separuh orang. Dia ambil towel tu gantung diri je. Nampak? So ini. So, are strongly associated with suicidal behavior. Ini akan mendorong kepada orang-orang yang membunuh diri. Right? Yang hari ini kita lihat kebanyakan orang bunuh diri kerana masalah ekonomi. Tetapi dalam kajian ini menunjukkan bahawa ada banyak sebab kenapa orang-orang ini boleh menjurus kepada bunuh diri. Sebab topik kita pada malam ini bukan hanya untuk COVID saja, tetapi secara am kita nak melihat kajian yang telah dibuat oleh WHO contohnya. Saya selalu ambil fakta daripada WHO je sebab dia merupakan badan tertinggi kesihatan. Jadi kalau yang berkaitan dengan kesihatan ni, lain-lain fakta saya tak ambil. Jarang saya gunakan sekarang ni. Saya lebih gunakan kepada WHO sebab mereka mempunyai banyak department yang bersesuaian. Nak cerita pasal communicable diseases, ada non-communicable diseases, ada vaccination, ada COVID-19, ada pre-COVID, post-COVID dan sebagainya. Dan juga kajian-kajian yang lain, unsur penganiayaan kanak-kanak lah, apalah semua adalah topiknya sangat-sangat bagus lah, sangat besar. Okay? So, dan satu lagi dia katakan ada juga orang yang boleh bunuh diri kerana apa? Di golongan orang-orang yang diskriminasi. Contohnya orang yang menjadi pelarian. Contoh macam di negara Timur Tengah sana, contohnya macam di Syria, di Yaman, bayangkan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat porak-poranda, di mana mereka lagi di Palestin. Jadi orang-orang ini boleh terjerumus jika tidak ada iman yang kuat. Oleh kerana atas sebab-sebab yang begitu, maka boleh mendorong kepada orang bunuh diri, right? Dan juga tahanan. Ada separuh tahanan yang didapati walau suspek aja dia belum, tapi oleh kerana dia rasa macam aku ditahan ni, dia rasa macam dia malu sangat. So dia ambil jalan untuk nak kelan tangan dia ke, ataupun dia kapit macam mana ke, dia bunuh diri dia. Ataupun tawanan, ataupun banduan. Pun ramai. Di banduan yang di penjara, ramai setiap tahun di penjara, ramai yang bunuh diri. Kenapa? Sebab tak tahan. Kerana mereka ni memang orang yang mungkin dah insaf, tetapi mereka nak keluar, dia rasa macam nak berhadapan dengan masyarakat tu besok merupakan satu beban pada dia. Dah duduk sana 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Lepas tu kena sebat lah apa semua gini-gini lagi. Tetapi bebanan tekanan perasaan tu menyebabkan mereka rasa jalan yang paling baik adalah bunuh diri. Okay. So, by far, the strongest risk factor of suicide
is a previous suicide attempt. Dan orang-orang yang banyakkannya jika telah melalui satu proses membunuh diri, maka yang ditakuti adalah yang akan boleh menjayakan dia bunuh diri adalah cubaan dia yang kali kedua. Nah, mungkin kadang-kadang dia kali pertama tak kena. Dia buat tak betul. Tapi dia punya mindset dah siap dah. Dia dah plan dah. Aku macam mana pun aku nak game over. Jadi yang kali pertama punya game over tak jadi. Dia masih boleh main game lagi. Tak boleh. Tetapi kali kedua ni macam mana pun dia mesti buat game over. Dan satu lagi kumpulan yang dikatakan banyak mempunyai suicidal behavior adalah orang-orang yang tergolong dalam LGBT. Okey, orang-orang ni. Alright. So, daripada situ kita dapat satu statistik daripada General Statistics USA. Okey, ini di US. Tadi di dunia. Di US pula dia kata apa? Suicide is the 10 leading cause. Punca kematian yang ke-10 di kalangan semua usia di US. Kemudian tu setiap hari 130 Americans die by suicide. Okey, di Amerika sekarang ini 130 hari-hari die by suicide. And there is one death by suicide in US every 11 minit. Setiap 11 minit satu kematian di US. Dan depression affects 20 hingga 25% Americans yang berumur 18 tahun ke atas. Okey, yang mendorong kepada bunuh diri di Amerika sekarang ni adalah depression. So sebenarnya depression ini kalau boleh memang kita kena elakkan. Atas sebab apa sekalipun, sama ada you kematian keluarga ke, you hilang kekasih ke, you rugi berniaga ke, you tak nak berniaga ke, you hilang kerja ke, you tak ada kerja ke, you kurang pendapatan ke, you hilang tak boleh tempat makan, tempat tinggal tak ada, you bergaduh laki bini ke, you pecah anak beranak ke, adik-beradik ke, yang mendorong kepada apa-apa faktor yang dikatakan kemurungan, depression, tolong elakkan kalau boleh. Right? Itu ada tanda-tanda orang yang boleh menjurus kepada bunuh diri adalah depression. Kemurungan itu yang paling jelas. Kita tak payah tengoklah dia jalan tak betul ke, dia makan, dia minum ikut telinga ke, tak pernah orang buat pun kan. Dia mandi tak basah, tak pernah pun, asal mandi mesti basah punya. Betul. Tapi atau lepas mandi dia pakai kain dia tu tak ada masalah. Tetapi yang pentingnya adalah ada orang yang dia boleh senyum depan kita tapi jiwa dia tertekan. Depression. Ini adalah tanda-tanda dan gejala-gejala orang yang kadang-kadang kita tak dapat nak tahu. Orang di sebelah kita sendiri pun kadang-kadang kalau dia berhadapan dengan depression, tapi kalau kita tak nampak benda tu dan kita tak bantu dia akan hilang. Dia akan hilang. Okey? Dan kalau contoh orang gila ni dia dah memang dah tak waras. Orang gila, betul nama sebutnya nama orang gila. Okey? Kalau tidak, dia waras. Kalau orang gila, dia ada dua. Sama ada dia murung ataupun dia hyper. Dia suka je. Ada. Dia suka je. Tapi orang gila yang murung, yes. Dia akan terdorong. Membunuh diri, melukakan diri, menjahanamkan diri, merosakkan diri, bakar diri, potong diri, kelar diri. Itu. Ini orang-orang depression. Usah kata orang gila, kita pun yang tak gila ni pun bila dah terlampau tertekan, kita tak akan lapang dah. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori depression. Sebab itu kita kena muhasabah diri, ingat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Kena berzikir selalu, ya. Sebab kita sebagai Islam, apa-apa yang datang ini bukan datang sendiri, sebab dengan izin Allah kita kena berpegang kat situ. So kita ni lebih berredha. Alright? Alright. So dalam kajian yang lain juga di US, suicide takes the lives of 48,500 every year. Di Amerika 48,500 orang setiap tahun, jumlah yang paling besar di Amerika. And the highest rate is among the whites, American Indians, and Alaska Natives. Okay, and then only half of all Americans experiencing an episode of major depression receive treatment. Ada di kalangan orang-orang yang ada depression, mereka hanya dapat diselamatkan kalau mereka mendapat bantuan awal, sama ada consultation ataupun treatment. Kalau orang ni dapat dikesan awal, dapat dirujukkan kepada psikologis ataupun doktor-doktor perubatan, ya, untuk nak mengenal pasti supaya they have something. So yang itu insya-Allah, yang tu
boleh diselamatkan. Tetapi ada masanya orang yang ini kita kadang-kadang tak perasan. Ramai yang berlaku dalam pasangan hidup kita sendiri pun. You dah rasa you dah bagi semua, tetapi ada something. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni pula, ini ada cerita-cerita yang saya tengok dalam sejarah-sejarah apa ni perubatan, mana saya dapati bila saya analisa talk back dengan dia orang, dia dapati bahawa isteri tu sendiri bila datang mengadu ke saya, banyak yang dia simpan daripada dia tak cerita pada suami dia. Ada banyak. So ada banyak rahsia. Jadi dia rasa macam dia tak puas hati je. So akhirnya benda-benda ini akan merosakkan hubungan. Depan husband dia senyum. Ya bang, ya tu bang, ni bang. Because husbandnya buat satu kerja dia. Sedangkan orang perempuan buat banyak kerja. Ini bukan saya nak defend. Berarti ini datang daripada fakta-fakta yang saya dapat saya hubung kaitkan. Kan? Orang lelaki dia buat kerja dia je. Dia tak kira, dia tak peduli anak dia punya masa belajar, masa dia ambil sekolah, masa dia pergi pasar, masa nak beli ikan, nak beli sayur, nak masak itu, nak masak ini, nak kemas rumah, nak cuci baju, nak angkat baju, nak lipat baju. Nampak? Tapi yang husband tahu, I give you ataupun no money at all because you pun kerja, you pun ada income. So ada banyak benda-benda begini yang bawa kepada stres. So bukan hanya COVID aja tau. Okay? Yang bunuh diri malam ni yang kita nak bincang ni kebetulan je COVID-19. Jadi ramai orang hilang pekerjaan, tak ada pekerjaan, berniaga tak boleh buka, hilang boleh buka tapi perniagaan kecil tak tutup dan sebagainya kan. Yang itu. So orang hilang pendapatan, stres, tapi nak buat apa kan, duit simpanan pun dah tak ada, ajak berniaga dengan Maksima tak mau. Itu masalah kan, sebab kita ada produk, kita ada sistem, kita ada proven orang-orang dah berjaya, tak nak ikut pula kan. Balik minta. Tapi kalau ikut agama, orang yang minta ni adalah orang yang tak betul. Actually, dalam peminta sangat tak boleh. Sekali dua minta kita boleh bagi. Tapi kalau hari-hari minta, nak naik bendera putih manjang hari-hari sampai bila? Kan? So, inilah yang jadi masalah. So, kita tak naklah usaha yang tu. Kan? So, hari ni yang kita nak bincang adalah kenapa orang terjurus. Kenapa? Kerana masalah dalaman, masalah diri. Jadi bukan hanya kita nak pandang oleh kerana COVID saja. Tak ada lah orang bunuh diri bukan kerana COVID. Lalu sebelum COVID lagi pun orang dah tembak diri, racun diri, terjun apa semua. Macam-macam orang buat. Jadi malam ni kita cuma nak bincang sedikit. Sebab kita di Maksima selalu berkongsi. Selalu berkongsi maklumat. Alright? So, an estimated of 285,000 orang di US selalunya mempunyai tanda-tanda mempunyai tanda-tanda untuk menjurus kepada ini kajian untuk membunuh diri. Okey. Dan didapati bahawa setiap 25 cubaan membunuh diri, satu orang akan berjaya. Setiap 25 percubaan, satu akan berjaya. Itu biasa. Kemudian tu satu kajian lagi di US mendapati bahawa one suicide for estimated 4 suicide attempts in the elderly. Ada orang-orang yang berusia. Ini orang yang dah pencen ni. Kan? Dulu dia ada banyak duit, apa semua, dia sihat, badan okey, so masih boleh. Tapi bila dia dah pencen, duduk rumah, usia makin meningkat, penyakit makin banyak. So apa yang berlaku? Ada 4, ini kajian dalam 4 cubaan bunuh diri di kalangan warga emas, satu akan berjaya. Jadi maknanya setiap 4 orang akan mendedahkan kepada satu orang untuk bunuh diri di kalangan warga emas. Dan ini dah pun berlaku di Malaysia. Right? So kita kena ini merupakan satu benda-benda yang kita kena belajar dan kita kena lihat bahawa bukan kita seronok nak dapatkan data-data. Saya dapatkan data-data ni untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik diri saya, rakan-rakan saya, anak-beranak saya, isteri saya, keluarga saya, bahawa dengan maklumat ini kita dapat belajar something supaya kita ada tanggungjawab yang rasional terhadap keluarga kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, sekampung kita, sepapat kita, dan juga jiran-jiran kita untuk kita nak kongsi. Nah, kalau kita nampak benda tu ada yang tak kena, so kita bantu. Alright? So kita kena bantu mereka, bagi mereka jawapan, bagi mereka something. So at least malam ni siapa-siapa yang mengikuti pencerahan saya atau perkongsian saya yang sedikit sebanyak ni, setidak-tidaknya anda telah mendapat sedikit gambaran mengapa terjadinya punca bunuh diri ni.
Jadi sekarang ni kita hanya fokus kepada COVID, satu topik yang sangat besar yang everybody talk about COVID. Hilang income, orang bunuh diri, bercerai kerana COVID, orang bunuh diri, orang itu kena COVID kena bunuh diri. Macam semuanya salahkan COVID. Tetapi sebenarnya insiden bunuh diri ini bukan hanya semasa pandemik, tetapi di luar pandemik dia merupakan satu epidemik bunuh diri. Walaupun dia bukan satu penyakit berjangkit, ya, tetapi dia boleh menjangkit ramai orang kalau kita tidak mendahului atau kita tak bantu. Jadi kita dengan ilmu malam ini sekurang-kurangnya kita dapat tahu. Okay? So suicide has far-reaching impact. Malah kerajaan sendiri sebenarnya memang kerajaan sendiri KKM, KKM dan apa semua terpaksa buat satu rehabilitation center, kena memperamaikan psikologis, apa itu semua di kerajaan belanja. So macam di Amerika sendiri mereka buat kajian, they spend about 70 billion US every year hanya untuk nak buat program untuk menangani masalah ini. Jadi masukkan di dalam grup, jadikan di satu community, selalu bercampur, mendengar ni ceramah-ceramah, mengembalikan keyakinan diri, repair them, isolate them, letakkan dia di tempat-tempat yang mereka boleh belajar kehidupan baru, mengajar mereka untuk mendapat ilmu yang baru atau bertemu dengan orang-orang yang baru, berintegrate, bina balik jiwa mereka, dan itu semua memerlukan pakar-pakar profesional dan semua perlu dibayar, perlu ada tempat, perlu ada pengkhususan, perlu ada apa ni dia punya schedule. So itu semua memerlukan duit. Nampak? So sebenarnya jika kita tak bertanggungjawab, maka kita itu juga akan berlaku satu hari besok di sini di Malaysia. Okay? So that is in the global statistic. Alright? So for more information on suicide stats, okay? So nearly 800,000. Jadi saya nak kena ulang balik, okay? 800,000 people, 800,000 orang, okay? Mati di seluruh dunia setiap tahun hanya kerana bunuh diri. Sangat mudah. Bunyinya sangat mudah, tapi saya dah bacakan tadi. Macam mana nak sampai ke tahap nak membuat satu keputusan, nak potong jari pun payah. Tetapi ini nak tamatkan satu nyawa, it's not easy. Jadi maknanya sebab dia membunuh diri itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat hingga dia berani sampai nak game over. Maknanya bila dia ambil keputusan untuk menamatkan satu nyawa, maknanya sangat-sangat berbahaya. Jadi penyakit yang macam inilah, fahaman yang beginilah yang kita nak lihat di sekeliling kita supaya jangan terjadi di tempat kita, terutama dalam keadaan-keadaan sekarang. Alright. So dikatakan di sini dalam kajian ini, ingat setiap 40 saat satu kematian. Setiap 40 saat. Jadi memang rapuh sangatlah. Kalau kita bandingkan, itu kajian di luar negara, ya. Okey. Baik. Dan keputusannya di sini daripada global statistik dan US statistik tadi, depression is the leading cause of disability worldwide. Tolong ingat, kemurungan. Jadi jangan ingat kemurungan itu satu benda yang biasa-biasa. Tolong ambil perhatian. Jika anda sendiri sudah mula diserang kemurungan, tolong berhati-hati. Kerana kemurungan ini boleh membawa mati. Orang tidak akan tagak-agak untuk nak bunuh diri hanya kerana kemurungan. Sebab benda yang pada dia dah tak pasti. Dah tak boleh nak cari dah. Nak pusing sana pun tak jumpa jalan, pusing sini pun tak jumpa jalan, ke atas ke bawah pun tak boleh. Because orang di sekeliling dia pun sama juga. Dia nak minta tolong ke orang sebelah pun problem. Orang nak tolong orang sebelah, campur nak orang sebelah, campur orang sebelah nak cari orang sebelah lagi. Semua pun sama je. Nak cari kat mana? Jadi segalanya sekarang ni tertumpu kepada kekuatan diri. Macam mana kita nak eksploitasi, macam mana kita nak mengembirakan diri kita. Sebab itu saya selalu tunjukkan pada you dalam saya punya post, dalam saya punya FB, saya buat aktiviti-aktiviti supaya kita jangan duduk saja, kan. Dia ingat 3 rukun kesihatan tu, makanannya seimbang, aktiviti fizikal dan rehat yang cukup. Memang okey. So dalam masa yang sama, kita di Maxima pula kita menyediakan macam-macam sebenarnya. Sebab inilah tujuan kita buat program yang macam ni. Kita ceritakan benda-benda yang ada hubung kait dengan perniagaan kita. Kita ada nutrition, insya-Allah. Sekarang kejap lagi saya akan sentuh. Kenapa nutrition kita high standard, high quality, no competitor. Bukan kita nak compete dengan siapa-siapa pun. Our business is no competitor. Kita bukan compete dengan orang, tapi kita compete knowledge dengan diri kita sendiri. Banyak mana maklumat kita boleh sampaikan kepada orang. That is our business. You know, sebab kita di Maxima, kita bukan jual produk. Alright? So ini merupakan antara sebab-sebab kenapa kita boleh hampiri orang lain. Sebab because we have a powerful nutrition yang kita ada, dan lepas tu kita boleh convert kepada perniagaan. You see? So this is the time
this is the time where you people take the responsibility, take the opportunity to move forward. Jangan pula kita bersama jadi stres. Itu jangan jadi macam tu. Kita pula murung, COVID aku tak boleh pergi mana-mana, apa tak boleh, niaga pun tak boleh, tu tak boleh. We are here. Saya masih bercakap. Saya masih boleh beri anda pun dorongan. Tuan Eddie pun sama, and everybody in the company support you. Alright? Okay. So malam ni kita masuk sedikit topik yang sangat luar biasa. Walaupun kita memang tak ada produk untuk anti depression, tetapi kita ada nutrition yang bagus untuk kognitif and mindset. So apa yang kita nak risau, kan? Betul tak, tuan-tuan? So, okay. So, suicide, gender disparities. Kalau diikutkan kajian, okay, antara lelaki dan perempuan, lelaki lebih banyak. Tapi kalau ikut dekat sini, lelaki adalah 4 kali lebih banyak ramai daripada wanita. Dan dalam kajian ni, dia pun tak tahu kenapa. Lelaki nampak macam kuat, tetapi lelaki yang mudah bang, mungkin tanggungjawab dia besar kot. Mungkin dia rasa he's the breadwinner of the family ke, ataupun dia mungkin rasa gagal untuk melaksanakan tugas dia sebagai seorang ayah, seorang bapa, seorang suami, seorang anak, seorang datuk ke, seorang apa ke, mungkin dia rasa gagal perform, so finally dia rasa no, I lost. Sebenarnya salah. Orang lelaki macam kita lebih kuat. Lagi banyak pressure, kita lebih kuat. Bukannya lagi banyak pressure, kita semakin lemah. Tapi terbalik pula, dalam kajian ni wanita lebih kuat daripada lelaki. Mana mindset dia? Memang betul. Because kita tengok multitasking hari-hari. Dalam ceramah saya dalam bulan berapa hari tu yang hari wanita, saya katakan seorang wanita boleh buat banyak kerja, lelaki tak boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Dia cuma boleh buat satu kerja satu masa. Perempuan boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Mungkin itu juga kerana Allah bagi dia sifat yang macam tu. Maka dia boleh handle masalah. Dia boleh handle masalah anak dalam satu masa. Dia boleh handle masalah masak, mencuci, membasuh, mengemas, menjaga suami dan sebagainya. Semua dia boleh buat. Tapi suami tak boleh mampu buat macam tu. So, mungkin sebab itulah. Ya. Jadi lelaki pada rasa tak boleh buat. Potong. Habis. Itu kajian. Okay? Kemudian tu age. Alright, dia buat kajian. Kajian ni memang sangat-sangat detail. Okay. So malam ni saya bacakan. Untuk kita kongsi maklumat. Ya. So dalam budak-budak yang di antara 10, jangan sangka budak-budak. Budak-budak hari ni dia tengok apa. They see and they believe. Itu bahaya tu. So kita sebagai parents kena jaga. Kita cakap, jaga perbuatan kita jaga apa yang anak-anak nampak yang daripada parents, tolong jaga. Sebab anak-anak ni dia punya mind, dia tengok, dia percaya. Dia tengok, dia percaya. Dia macam apa kita panggil macam cerita monyet lah. Monkey see, monkey do. Apa yang dia tengok, itu yang dia buat. Apa yang dia tengok, itu yang dia buat. Nampak? So budak-budak semua sama macam tu. So dia punya capture tu cepat. Dia punya curiosity tu kadang-kadang tak sempat nak cari jawapan. Pada dia, mak ayah dia buat. Mak ayah dia maki orang, dia pun maki orang lah. Mak ayah dia kurang ajar, dia pun kurang ajar lah. Macam tu lebih kurang. So anak-anak ni tolong hati-hati. Pasti tengok-tengok. So kalau kita nak bergaduh laki bini ke, nak apa benda ke, tolong jangan depan anak-anak. Sebab anak-anak tengok. Sebab benda tu pada dia rasa, okey kot. Memang betul lah tu. Kan? Datang laki bini pergi kerja mengejar pisau ke benda ke, bergaduh. Laki bini, dia pun sama juga. Dia pergi ambil pisau, pergi godok-godok adik dia. Kan? Benda-benda gini lah. So kajian 1 dalam 100,000 kanak-kanak, 10 antara 14 tahun mati kerana bunuh diri di US. Di Malaysia pun happen. Tapi saya tak tahu, mungkin di Malaysia kita punya kajian masih kurang. Data masih kurang, tak terkumpul. Kemudian tu di antara usia 15 hingga 19 tahun, 7 dalam 100,000 orang bunuh diri. Kenapa ini? Ini masalah ni. Dan di kalangan dewasa di US, dalam 100,000 orang, 12.7% bunuh diri. Itu yang jadi setiap 40 saat tu. 40 saat, 800,000 orang di dunia. Dalam kita punya statistik. So this prevalence of suicidal thoughts, suicidal planning, dia ada pula satu lagi benda. Itu nama suicidal. Ada satu lagi. Peringkat dia, nama dia parasuicidal. Ini orang perempuan selalu buat. Orang perempuan ni, dia kadang-kadang dia pun mungkin geram dengan lelaki dia ke apa kan, dengan bos dia ke apa. So dia try bunuh diri. Tapi dia punya bunuh diri tu tak sampai mark. Dia tak sampai up to the stand yang dia boleh mati. Tu nama dia parasuicidal.
Maknanya dia cuba tapi tak jadi. Ada juga kan. Tapi yang orang lelaki ni dia jenis sifat dia operasional. Dia kalau buat siap sekali, memang jadinya. Dia macam tu, jarang tak jadi. Tu orang lelaki. Orang perempuan pula ada juga insiden dia. Sebab itu nisbah kematian bunuh diri antara lelaki dan perempuan berbeza. Sebab lelaki lebih tinggi, perempuan agak sedikit. Ada cubaan tetapi kebanyakannya tak menjadi. Sebab itu dia panggil parasuicidal punya efek. Okay? Dia buat. Alright. So, the prevalence of suicidal thoughts, suicidal planning and suicidal attempt is much higher among adults antara 18 hingga 29 tahun. Ini memang masuk yang banyak lah, yang mana sesuai. Kan, terutama yang usia mencecah 18 tahun hingga 30 tahun atas sikit. Ni banyak kan. So di sini. Tapi yang pada umur yang dah yang dah masuk ke 40, live 4 series, 5 series, 6 series, yang tu dia tidak lagi banyak menjurus kepada bunuh diri. Dia lain cara bunuh dia. Dia bunuh diri lagi. Tetapi yang bunuh diri ni dia banyak kepada golongan yang bukan tak ada. Ada orang umur 70 tahun ada yang bunuh diri. Umur yang 80 tahun pun ada yang bunuh diri, tetapi the incident not that much. Berbanding dengan peratus di kalangan yang di bawah usia 30-an ini. Alright. So ada diceritakan dekat sini, okey. So kalau di kalangan antara 15 hingga 24 tahun, bunuh diri ini merupakan tangga kedua kes kematian bunuh diri di kalangan itu. Baik. Di kalangan 18 hingga 65 tahun, bunuh diri ini adalah punca kematian yang keempat. Okey, dan di antara umur yang 50 tahun ke atas dalam kalangan lelaki. Ini memang special reading yang dia buat. Ada 30 orang dalam setiap 100,000. Ada. Tapi 30 orang dalam setiap 100,000. Okay. So suicidal rates for females are highest among those aged 45 and 54. This is something interesting. Okay. Dalam kajian yang biasa, lelaki lebih ramai. Tapi bila tiba kepada pengusiaan, bila perempuan dah melalui proses pengusiaan, I see. Daripada usia 45 hingga menjejak umur 54. Okey. 9 per 100,000. Ada juga. Okey. Dan pada usia 75 tahun bagi wanita, okey, 36 dalam 100,000. Aduh, ini mungkin hilang kasih sayang ni. Okey. So suicide rates among the elderly, untuk orang yang berumur ni, dia kata apa? The highest for those who are divorced or widowed. Jadi untuk orang yang kita panggil duda dan mak janda. Ada orang ni banyak ramai. Elah tu sunyi lah tu kan. Aduh, kesian betul dia ni. Okay. Alright. Dan satu lagi yang kajian yang dibuat, orang-orang yang banyak sangat hari ini yang terdorong untuk bunuh diri adalah LGBT. Nasib kau orang lah kan. Siapa suruh kau menjadi lesbian, jadi apa benda, jadi gay, bisexual dan sebagainya ni kan. Tuhan suruh kau buat lain, kau buat lain. Kan. Perempuan dengan perempuan, ada ke logik. Aduh, mak ayah dia pun kahwin lelaki dengan perempuan. Yang dia pula pergi cari perempuan dengan perempuan. Gay pun satu hal, lelaki dengan lelaki. Ada ke? Akal tak ada. Mak ayah dia sendiri, mak dia perempuan, ayah dia lelaki. Dia pergi cari lelaki dengan lelaki kahwin. Memang dia bunuh diri je lah. Okay. Allahu Akbar. Okay. Right. So, untuk di Malaysia, okay. Untuk di Malaysia, apa cerita? Okay. Dia kata apa? Kita nak timbal balik, nak tengok, okay, apakah kesan-kesan daripada apa yang menjurus yang boleh membawa kepada orang bunuh diri. Yang tadi kan, tadi dah banyak dah saya gariskan, antaranya adalah depression. Tetapi ada juga di kalangan orang-orang yang bunuh diri, bukan hanya kerana mereka itu adalah depression, tetapi biasanya ada satu kajian, contoh, ini sejarah dunia, contoh, Mahatma Gandhi.
Dia sanggup mati dengan berlapar. Bukan bunuh diri tau, tapi dia berlapar. Dia sanggup berlapar. Ini pun kategori bunuh diri jugalah. Tapi mengikut sejarah. Ya. Mahatma Gandhi, dia sanggup berlapar sebab dia rasa konflik antara Hindu dengan Islam di India tu susah sangat nak solve. So akhirnya dia tunjukkan cara dia sokong ataupun cara dia bantah dengan agenda seolah-olah macam membunuh diri. Dan ni dia berlapar, dia tak makan, dia tak minum, dia tak apa, dia sampai dia mati macam tu kan. Ada juga kan. Yang itu saya tak tahulah kategori apa tu. Tapi kalau dunia kata cara dia mati tu terhormat lah. Tapi itu juga yang menyebabkan bunuh diri. Kerana dia rasakan dia ada tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, nak tunjukkan bahawa aku tak reti cakap apa dah. Engkau jangan bergaduh, engkau jangan melawan, tapi engkau berlawan juga, engkau bergaduh juga. Hari-hari engkau potong, engkau berparang, engkau menganan gitu gini. Aku protes, aku tak nak makan, aku tak nak minum. Akhirnya sampai dia mati. Kan contoh macam tu. Ada juga bunuh diri. So ada juga pada tahun 1990-an ini sejarah apa ni berkaitan dengan bunuh diri ni. Di Sami-Sami, di Sami-Sami Buddha. Di Vietnam Selatan. Ada juga macam tu. Tapi yang itu dia bukan berpuasa. Dia siram dengan minyak. Lepas tu dia bakar diri dia. Bunuh diri juga. Tapi sebab dia bukan apa? Bukan kerana dia stres ke, bukan kerana apa. Tapi dia rasa itu satu pengorbanan untuk dia untuk menentang bantahan-bantahan mereka yang menentang presiden. Dan masa tu Ngodin Diem. Rakyat marah dengan presiden dia. So dia ni nak tunjukkan bahawa he's a very concerned person. Kau jangan buatlah macam tu kan. Tapi korang ni tak apalah. Korang ni nak apa. Biar aku korbankan diri akulah. Kan? Contoh macam tu. Ada juga orang bunuh diri macam tu. Ada juga orang yang bunuh diri kerana ketenteraan. Bunuh diri ketenteraan. Ingat lagi tak? Masa kalau kita tengok filem perang macam apa tu? Allahu Akbar, saya lupa dah. Yang mana tentera Jepun serang Midway War, di mana dia serang Pearl Harbor masa tu di Kepulauan Hawaii. Kamikaze, bunuh diri juga. Tetapi dia bunuh diri bukan kerana depression, tetapi kerana dia nak mempertahankan, nak melambatkan kekalahan bagi pihak dia. So cara lain tak ada. Dia serang, dia naik kapal terbang, dia bom. Dan masa yang sama, this pilot yang turunkan bom tadi, dia tak balik dah. Dia dengan dia kan kapal-kapal, dia pun turun terjun sama. Bunuh diri, nama dia. Bunuh diri juga. Tetapi bunuh diri yang untuk ketenteraan lah. Sama juga dengan tentera Nazi. Lepas tu tentera Jepun, macam-macam lah. Kan? Semuanya kerana ketenteraan. Ada juga kebudayaan. Ada orang yang bunuh diri kerana kebudayaan. Contoh, harga diri ataupun kita punya ego sangat-sangat penting. Terutamanya di kalangan zaman Edo Jepun. Ini kajian. Yang mana para samurai. Zaman samurai dulu kan. Okey. Yang gagal mempertahankan maruah mereka, bila dia kalah, dia berperang, dia kalah, dia bergaduh, dia kalah, dia hilang hak dia kalah, apa pun, dia rasa dia malu. So orang Jepun ni pula, dia tak boleh malu, dia tak boleh kalah. Bila kalah, dia kata, no, it's alright, it's okay. You take, you win, I die. Dan tu dia panggil bukan kamikaze. Kamikaze itu kalau dia bunuh diri berperang. Ini dia panggil harakiri. Maknanya seppuku ataupun nama dia seppuku. Dia ambil pisau, dia daripada satu angle, dia pontong rencong kat perut dia tarik sekali. Untuk sampai ke lapisan usus dia. Dia tarik sekali. That's it. Habis. Itu cara Pak dia rasa dalam bunuh diri kebudayaan Jepun ni, itu merupakan satu kematian yang sangat-sangat dihormati sebab dia rasa dia berintegriti. Tapi bagi pihak kita, umat Islam, salah lah. Kan? Apa nak bunuh diri pula? Dah kalah lah. Main bola kalah. Kan nak bunuh diri semua. Sebelah orang semua harakiri. Kan? Tak logik lah kan? Okey. Alright, tu. Kemudian tu tujuan bunuh diri. Mengapa seseorang membuat keputusan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. So setakat ni jelas ideologi of bunuh diri. Jadi jangan salah faham. Oleh kerana sekarang ni ramai orang bunuh diri kerana COVID. Tapi ada banyak sebab kenapa orang bunuh diri dalam dunia ni. Terutamanya tadi kita dah bincangkan adalah kebanyakannya datang daripada depression. Tetapi ada juga
insiden bunuh diri yang datang daripada kebudayaan, daripada sosial, daripada politik, umpamanya orang bunuh diri. Bukan kerana apa? Because pada dia ada integriti, dia ada kononnya ketenteraan contoh. Dia nak menang, dia nak tunjukkan diri dia yang dia want to win. So dia sanggup bunuh diri. Macam tu. Jadi macam kita dekat sini, kebanyakannya kita membincangkan tentang bunuh diri kerana apa? Faktor-faktor dalaman kita, kerana faktor ekonomi kita, mungkin faktor kesihatan kita, mungkin faktor kekeluargaan kita, mungkin faktor anak beranak kita, adik-adik kita dan sebagainya. Ada orang yang macam tu sehingga mendorong kepada bunuh diri. Tapi yang kategori ini kebanyakannya datang daripada tekanan perasaan, is depression. Okay, so seseorang, seringkali orang-orang ini berusaha untuk melepaskan diri dari situasi kehidupan yang nampak mustahil untuk ditangani. Itu. Jadi maknanya di luar daripada ketenteraan, kebudayaan apa dan sebagainya tadi, ya, tetapi yang kebanyakan hari ini yang ramai kita berhadapan dengan kes kematian adalah kerana mereka mengambil keputusan kerana mereka tidak dapat berhadapan atau melepaskan diri dari situasi kehidupan yang nampak mustahil untuk ditangani. Jadi maknanya mereka have no angle to go, tak ada tempat nak naik pun susah, nak turun pun tak boleh, ke tepi pun tak boleh, ke depan pun tak boleh, ke belakang tak boleh, ke kiri tak boleh, kanan pun tak boleh. So finally dia rasa bunuh diri. Alright. So mereka cenderung merasa malu, bersalah dan suka membebankan orang lain. So mereka merasa mangsa, mereka menjadi mangsa pada keadaan dan mereka mempunyai perasaan penolakan, kehilangan atau kesepian. Ya. So mereka rasa sepi, tak ada orang lagi nak bantu mereka dan teriakan mereka, pertolongan mereka sering dicerminkan dalam percubaan bunuh diri. Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah mereka mencerminkan bahawa mereka sebenarnya nak minta tolong. Ini psikologi, profil psikologi untuk orang yang bunuh diri ni. Tindakan tu dibuat bukan apa, sebab pada dia sebenarnya dia mahu diselamatkan. Tetapi oleh kerana tindakan itu terlampau cepat sehingga kita tak mampu nak selamatkan dia. Sebab dia rasa dunia dia dah kosong. Dia orang dah duduk dalam vacuum. Tempat yang kosong. Tak boleh nak buat apa. So pada dia, that's it lah. So sebenarnya dalam hati dia meruntun supaya dia dibantu. Dia ditolong. Jadi pada kita, ilmu yang kita nak kongsi pada malam ini adalah tolong lihat. Tolong perhatikan. Sama ada kalau diri anda sendiri merasakan sudah mulai rasa kekosongan, kehampaan dan dah rasa putus asa, tolong jangan biarkan. Speak to someone. Speak to someone. Cari orang yang, jangan sampai you rasa tak ada orang yang mampu menyelesaikan masalah. No. Jangan macam tu. Tidak ada masalah yang tak boleh selesai, tak akan ada kesusahan yang tak boleh diringankan, tak akan ada kepayahan yang tak boleh dikurangkan dan sebagainya. Okay, so mesti ada. So jangan duduk seorang-seorang dan bermenung mula bercakap sendiri. Ini pun saat-saat di mana kita kena lihat. Kalau kita sendiri pun dah duduk borak sendiri, dengar-dengar suara dan nampak-nampak bayang, nampak-nampak itu, tolong cepat-cepat cari pasangan anda atau orang yang anda percaya, yang you trust, untuk you nak berceritakan masalah. Ataupun kalau you lihat anak-beranak you, adik-beradik you, pasangan hidup you dan sebagainya yang ada tanda-tanda ni, yang dah mula rasa tidur dia terganggu, makan minum dia terganggu, hilang selera, hilang berat badan dan kadang-kadang dia tak nak bercakap, dia murung. Especially tanda-tanda murung ni lah. Dia tak nak bercakap, malas nak bercakap. Kalau dia buat kerja pun dia buat, dia tak bercakap. Kita suruh buat kerja, dia buat kerja tapi dia tak berbual. Tanya pun lambat jawab. Respon ni, dia tanya lain, dia jawab lain. Please. So something is wrong somewhere. So malam ini kita belajar sedikit. Ya, bagaimana bunuh diri ini bukan hanya pada masa COVID. Tapi ada banyak sebab kenapa seseorang itu boleh membawa kepada bunuh diri. Ya, ini kena ingat ya. Orang itu jawapan dia kerana mereka tak boleh melepaskan diri daripada situasi kehidupan yang nampak mustahil untuk ditangani. Tolong ingat tu. Orang ni akan mengambil bila dah rasa murung, dia dah buat benda yang tak tentu arah ni, dia dah mula rasa kosong. Dia dah rasa macam aku ada husband pun tak guna, aku ada isteri pun tak guna, aku ada anak, aku ada adik-beradik, saudara mara pun tak guna, aku ada majikan pun tak guna, aku ada everything, semua tak guna pada dia. So dia tak boleh keluar daripada masalah tu. So finally, orang-orang ni dia akan bawa dia keluar daripada kepompong masyarakat tempat dia berada dan dia akan hilang dengan cara bunuh diri. Right? So itu di antara dapatan yang dibuat dalam profil psikologi orang yang cuba membunuh diri. Ini digambarkan dalam kajian WHO. Okay? So
Kerana mereka merasakan, okey, mereka tidak, ada juga yang mana dia ada dua gambaran. Satu, orang yang memang perlukan pertolongan tetapi dia tak dapat pertolongan. Ada satu lagi yang dia pula memang dia tak nak minta tolong. Ini pun masalah juga. Yang tadi dia nak bunuh diri, dia nak keluar pada masalah, tapi dia nak cari tempat untuk dia nak berlindung, untuk dia nak cari bantuan, tak ada. Pada dia, nobody can help. Dia mungkin tak rasa pasangan dia boleh bantu, anak dia mungkin tak boleh bantu, mak ayah dia mungkin tak boleh bantu, sebagainya pun tak boleh bantu. Ada satu golongan yang mana dia memang tak nak dibantu. Sebab pada dia, that is my integrity. My problem is my problem. Orang tak boleh tahu masalah aku. Ini pun satu hal juga. Ada orang yang macam tu. Ini pun bahaya. Okey? Dalam satu kajian lain dia kata apa? Mereka tidak ingin memberitahu siapa pun bahawa mereka menghadapi masalah. Ni lagi bahaya. Dia boleh senyum. Macam saja. Nampak normal lah. Nampak normal. Ramai dia. Apa khabar? Okay. Aku biasa. Alright. Okay. Alright. Tapi dalam jiwa dia merana. Dia menyimpan. Sebab dia tak nak beritahu pada orang yang dia ada masalah besar. Dan kerana mereka berpendapat bahawa mencari pertolongan itu tanda kelemahan. Itu kepala batu besar ada dalam kepala dah. Ini ego dia. Ini pun satu masalah juga. Boleh membawa kepada bunuh diri. Sebab dia punya kepala batu besar dalam kepala dulu. Ini pun masalah juga ni. So kita kena fikir. Jadi ia mesti diambil kira bahawa seseorang yang berfikir untuk membunuh diri mempunyai sejarah peribadi dan keluarga di belakangnya serta kecenderungan psikologi tertentu. Ini yang dia rasa macam orang tak boleh tahu. So, bunuh diri bukanlah kejadian terpencil. It's not an isolated cases. Okay? Tidak ada satu pun penyebabnya. Tapi dia bukan satu sebab. Dia ada banyak sebab. Jadi kita kena faham. Malam ni kita kena tahu bahawa bunuh diri. Orang bunuh diri ambil keputusan bukan kerana satu sebab. Kebetulan COVID dia bunuh diri. Not because of COVID. Tapi dia ada banyak sebab-sebab lain yang tadi cantum menjadi satu puzzle yang komplit sehingga dia mengambil keputusan bunuh diri is the best. Right? So dia mesti ada pencetus dia. Pencetus dia. The problem tu lah. Okay? Yang membawa dia kepada satu depression. Sehingga kan depression ni semua kompres, complete. Hingga dia jadi macam satu puzzle. Dicantum, satu gambar yang sangat cantik, diadunkan, yang boleh membawa dia kepada ambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi kena faham. Alright. So, dan satu lagi kajian dia kata apa? Kemerosotan akal untuk berfikir. Ini masalah juga. Sebab itu kita di Maxima, kita nak kena bantu orang ni. Sebab kita ada nutrition kita. InsyaAllah. Ini kajian ni yang dipanggil residivism. Iaitu kemerosotan akal berfikir. Salah satu faktor risiko. Sepertiga orang yang telah mencuba membunuh diri akan mencuba lagi. Itu masalah dia. Sebab dia tak boleh. Pada dia, bunuh diri itu hanya satu keputusan. Pada dia tak boleh. Dia cuba lagi. Dia tak boleh. Dia cuba lagi. Ini. Orang yang dah masuk ke zon bunuh diri, kalau sekali dia dah cuba, dia akan cuba lagi. Nak lagi dan nak lagi sampai dia berjaya. Dan kajian kata 10% daripada orang yang mencuba ni akan berjaya akhirnya untuk meragut nyawa mereka sendiri. Sebab mereka hidup dalam kesunyian, keseorangan. Dia tak boleh. Pada dia nak minta tolong tak ada tempat ataupun dia sendiri tak nak minta tolong. Jadi kedua-dua kedudukan ini sama aja. Yakni dia dalam kekosongan. Mana dalam kesepian. Dia nak minta tolong, dia tak tahu siapa yang minta tolong. Dia pula rasa nak minta tolong, dia rasa malu. No. Dia takkan boleh punya. Aku nak jumpa Eddie yang cerita pasal ni, dia tak boleh punya. Nampak? Daripada dia ego dia lebih besar. Dia tetap dalam keadaan kelompok, vacuum. Dia tak pergi mana. So akhirnya, macam mana pun dia akan berjaya juga. 10% daripada orang ni akan berjaya bunuh diri. Dan menurut pakar, ketika seseorang melaksanakan keputusan untuk bunuh diri, ini solusi yang dapatan daripada pakar. Dia kata apa? Apabila seseorang itu bunuh diri, bermakna itu hanya reaksi lita pintas. Reaksi lita pintas. Maknanya dia memang dalam otak dia tu neuromodulator dia, neurotransmitter dia dah lemah.
Memang sengaja dia lemahkan. Memang dia tak mampu. Dia tak mampu. Sebab apa? Bila orang murung ni, selera makan dia kurang, aktiviti dia kurang, tidur dia memang kurang. Okey. So untuk 3 rukun kesihatan tu yang kita nak dapat tadi, makanannya seimbang, aktiviti fizikal, rehat yang cukup, tak ada pada dia. So akhirnya berlaku apa? Lita pintas, short circuit. Semua fuse. Tak boleh. Neurotransmitter tak jalan, neuromodulator pun tak ada. Nampak? So akhirnya dia jadi apa? Gangguan mental sementara. Kita terganggu kita punya siaran TV sementara, kejap lagi kadang dapat balik stesen. Kita dapat gangguan blackout sementara. Lepas tu dia orang repair, lampu datang balik. Tapi bila mental jadi gangguan sementara, dia punya gangguan sementara tu adalah dia pergi kepada bunuh diri. Dia tak balik dah. Dia bukan sementara lagi dah. Tapi menyebabkan dia bunuh diri itu adalah kerana lita pintas dan kita pakar kategorikan sebagai gangguan mental sementara. Tetapi gangguan mental sementara ni dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar mencari diri dia. Dia tak boleh tahu apa yang menyebabkan dia rosak ni. Tak ada orang boleh repair dia punya short circuit. So akhirnya dia akan relay gitu je. Habis. That is the end of the game. Okay. So itu nama dia, naluri survival dia gagal. So ada 3 istilah yang saya nak anda faham malam ni. Pertama, jika berlaku gangguan depresi, gangguan perasaan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa reaksi yang boleh mendorong dia untuk bunuh diri. Pertama sekali level dia adalah reaksi dia lita pintas. Reaksi lita pintas. Sebab dia dah mula menyumpul masalah, dia dah kumpul lah, dia tak nak cerita dengan orang, tak nak share dengan orang, malas nak keluar, selera makan dia terganggu. Itu tanda-tanda reaksi lita pintas. Dan lepas pada itu dia akan masuk ke zon yang kedua yang nama dia gangguan mental sementara. Bila masuk ke gangguan mental sementara, jika kita tak bantu dia, dia akan masuk kepada kategori naluri survival gagal. 3 benda yang berlaku dalam proses orang bunuh diri. Pertama, dia ada masalah, kemudian tu berlaku lita pintas. Kemudian tu dia akan ada gangguan mental sementara dan lepas tu dia akan masuk zon naluri survival gagal. Bila dia complete 3-3 ni, dia akan cabut nyawa dia. Okay? So, gangguan bunuh diri dan gangguan mental yang berkaitan comorbidity. Ini berkaitan pula dengan keadaan yang saya jelaskan tadi. Jadi saya nak jelaskan balik, saya nak ulang balik. Orang yang memutuskan untuk membunuh diri tidak perlu menunjukkan gangguan mental. Nampak? Dia bukan kerana dia sakit mental. Tidak. Dia biasa. Nampak? Sama ada dia nak minta tolong dengan orang, dia nampak biasa. Ataupun dia tak nak kongsi dengan orang, dia nampak biasa. Separuh-separuh tu. Cuma di peringkat-peringkat akhir tu, bila dia dah masuk ke lita pintas, gangguan mental sementara, hilang survival, dan baru kita nampak, tapi saat-saat itu dah genting dah. Kita dah tak tahu kat mana kita nak cari dia. Sebab dia akan buat keputusan untuk bunuh diri. Jadi, keadaan itu biasanya memang benar bahawa terdapat 90% percubaan bunuh diri biasanya berdasarkan kepada beberapa gangguan mental. Gangguan mental, bukan penyakit mental. Gangguan emosi. Atau beberapa keadaan yang tak dapat disembuhkan. Okay. So di antaranya kita dah bincang tadi kemurungan. Okay. So depresi adalah peramal kuat pembunuh diri dan bunuh diri yang telah selesai dan diselesaikan. Okay. Ini pertama, kemurungan ataupun depresi. Yang kedua yang juga boleh mendorong, selain daripada faktor-faktor yang lain tadi, ketagihan dadah boleh mendorong orang bunuh diri. Skizofrenia. Okay. Kemudian tu gangguan kepribadian. Dia ada mental disorder, dia ada bipolar disorder. Okay. Dia ada 2 watak diri dia. Okay. Dan dia tak tahu diri dia siapa. Alright. Itu di antara gangguan emosi. Alright. So kira-kira 10% mempunyai diagnosis lain seperti gangguan penggunaan bahan. Kononnya macam gam lah, alkohol dan sebagainya. Okay. Dan kemudian tu berlaku bipolar. Gangguan bipolar ni dia keadaan kesihatan mental yang mempengaruhi mood, tingkah laku dengan imej diri. Dia tak tahu diri. Kejap dia rasa dia Hasan, kejap-kejap dia rasa dia Agung, kejap dia rasa dia Tok Penghulu, kejap dia rasa dia owner syarikat, kejap dia rasa dia Pak Imam. Dia macam tu. Dia tak stable. Dia tak tahu diri dia siapa. Okay. So yang itu biasanya yang ini kita rawat je dengan ubat lah. Itu penyakit-penyakit mental tu. So pesakit dengan gangguan kepribadian sempadan dan sebagainya, bipolar ni misalnya dengan atau apa kemurungan 2 kali lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri.
Ya, so orang-orang ni memang keadaan dia untuk bunuh diri sangat-sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sebab subclinical. Kita lihat dia seolah-olah macam dia punya tu dia tak constant. Kejap-kejap nampak macam dia murung, kejap-kejap nampak dia happy, kejap-kejap nampak dia boleh bersukan, kejap-kejap dia boleh mengasingkan diri, kejap-kejap dia duduk menyendiri, kejap-kejap dia buat seorang, tapi dia boleh pergi mancing, dia boleh, jadi kita tak tahu. Tapi orang-orang ni dalam bentuk subclinical, tahu-tahu dia pergi sungai terjun. Tahu-tahu kita tengok dia main bola, dia pergi, dia lari, bola tu keluar daripada padang, dia lari-lari, dia pergi lari tengah jalan, bas langgar dia. Ini orang macam ni. Ini ada juga. Tu di antara 5 hingga 10% orang yang tidak mempunyai gangguan mental yang dapat dikenal pasti. Ini orang ni very rare lah tapi ada. Okay? Orang macam ni yang nama dia sebab-sebab bunuh diri dia subclinical. Okay? Dan alasan-alasan lain yang dihimpunkan, ini menurut pembacaan daripada KKM yang mana terdapat alasan-alasan untuk bunuh diri sakit. Memang macam saya cakap tadi. Jadi umpamanya sakit yang amat sangat atau penderitaan tak dapat dikawal akan membawa kepada bunuh diri. Ya. Tekanan, umpamanya kesedihan, kononnya selepas kematian orang yang tersayang, kehilangan orang yang tersayang, ataupun bergaduh dengan orang yang tersayang, sebagainya, apalah yang menjadi apa-apa bentuk tekanan juga boleh mendorong kepada bunuh diri. Kemudian tu jenayah, umpamanya nak mengelakkan hukuman atau penyinsanian atau juga kebosanan pemenjaraan. Jadi orang-orang yang penjenayah juga boleh mendorong untuk dia bunuh diri sebab dia rasa itu cara dia untuk melepaskan diri daripada tanggungan dosa dia. Dia rasa kalau aku kena tangkap pun kan bosan aku dengan jail ni 14 tahun, 15 tahun. Jadi pada dia kalau dia boleh dia nak akhiri hidup dia pada saat itu. Kemudian tu of course lah penyakit jiwa, orang yang tak mental dia. Ini memang kebanyakan ramai di antara mereka yang menjurus. Bukan hanya dia boleh bunuh diri, tapi boleh bunuh orang juga. Ini masalah dia. Ini penyakit-penyakit macam skizofrenia dan sebagainya. Okay? Dan kemudian tu kecenderungan yang membawa bencana, umpamanya kecederaan. Ada orang yang bila dia dah dia ahli sukan, seorang yang aktif. Tapi bila dia temui kemalangan, contoh, dia jatuh ke, lepas tu kaki dia patah, tak boleh berjalan, lumpuh, hilang daya ingatan dan sebagainya. So pada dia rasakan kelumpuhan, kecacatan dan kekudungan itu merupakan satu beban pada dia. Dia orang yang sangat-sangat aktif. Tapi dia tak boleh terima kecacatan dia, tak boleh terima mata dia tinggal sebelah atau hilang mata dia atau hilang pendengaran dia atau dihilang tangan dia atau hilang kaki dia atau apa-apa saja. Jadi juga ini membuatkan orang boleh bunuh diri. Kemudian tu penyalahgunaan penyalahgunaan dadah. Yes. Orang yang memang orang yang alkoholism, minum mabuk pun dia tak tahu apa yang dia buat. Dan orang dadah pun sama juga. Dia dah hayal apa semua, dia pergi dia berlari tengah-tengah jalan pun dia tak tahu apa yang dia buat. Dah datang lori sapu dia. Ataupun dia pergi duduk kat tepi-tepi tebing, duduk dia ingat macam dia duduk kat atas awang-awang, terjun jalan. Okey. Ini yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan ataupun substance. Kemudian tu persekitaran yang tidak menyenangkan. Contohnya macam penganiayaan seks, kemiskinan, kejayaan tempat berteduh, diskriminasi, pembulian, ketakutan dan sebagainya. Jadi benda ini juga boleh menyebabkan orang bunuh diri daripada persekitaran yang tidak menyenangkan. Apa-apa yang dia rasa yang tidak menyeronokkan dalam hidup dia, jadi dia rasakan let me die is better than living. Okay? Kemudian tu kerugian kewangan. Ini yang ramai sekarang lah. Kebetulan ini yang banyak dikaitkan dengan COVID hari ini. Bukan kerana penyakit sangat, tapi kerana kerugian kewangan. Ya, ini contohnya pengangguran, hilang pendapatan, kejatuhan harga saham, hutang yang banyak, nak bayar hutang macam mana, COVID juga, tapi hutang nak kena bayar, macam itulah. So sekarang ni banyak hal-hal nak berkaitan dengan moratorium, jalan keluar untuk nak memanjangkan tempoh itu, nak sewa kedai, nak bayar itu, nak bayar ini. Jadi ni banyak kerugian kewangan ni yang banyak menjurus kepada orang yang nak bunuh diri. Ini yang banyak diceritakan dalam keadaan COVID sekarang. Jadi sebenarnya bukan COVID tu yang menjadikan orang ni bunuh diri, tidak. Tetapi kesan daripada COVID tu, yang ni depression, mereka tak boleh nak tanggung.
Jadi kerja kita lah untuk nak bawa kawan-kawan kita. Jadi alhamdulillah mungkin ada kawan-kawan kita yang mengikuti perkongsian kasih saya pada malam ini yang memerlukan sesuatu bantuan. Anda tak boleh berniaga, tetapi kita ada syarikat Maxima, kita ada nutrition yang sangat-sangat bagus insya-Allah. Kita ada plan pemasaran yang juga sangat bagus dan dah terbukti, tested and proven. Untuk you duduk kat rumah pun boleh buat duit. So kenapa tak nak ikut kita? So just buka minda, okay? So jangan, jadi sebab itu kita bawakan topik ni malam ini supaya apa? Supaya memberi anda kesedaran. Kesedaran pada dua pihak. Untuk saya, untuk nak memberikan some idea. Untuk anda yang mendengar, ada dua. Satu ahli-ahli Maxima dan satu lagi ahli-ahli bukan Maxima. Bukan ahli-ahli Maxima. So berikan sedikit open your mind, okay? Open yourself. So, jangan ikut apa ni. Orang tak boleh tolong masalah kita. Hanya kita yang boleh selesaikan masalah kita. Jadi sebab itu saya bawakan topik yang sangat-sangat penting ni pada malam ini. Dan apa-apa yang saya bincangkan malam ini adalah bersandarkan pada fakta-fakta. Mana kajian yang telah dibuat. Okay? Dan kemudian itu persoalan-persoalan seks yang tak dapat diatasi. Umpamanya contoh macam lencongan seks. Ada yang perempuan suka dengan perempuan dan lelaki suka dengan lelaki, tapi dipaksa kahwin. Bila dah paksa kahwin, jiwa dia perempuan suka ke perempuan. Nak kahwin dengan lelaki memang tak jadi. Lepas tu dia pula lelaki suka lelaki. Jiwa dia, tapi suruh kahwin dengan perempuan pun tak jadi. Nampak? Jadi masalah tu. Kemudian tu cinta yang tak terbalas. Ni biasalah kan. Alah. One come, one ten go. One go, 10 come. Macam ada hal. petik je. Petik je. Pap. Saya tak petik lagi, orang tak nak. Okey. So, kemudian tu apa lagi? Cinta tak terbalas dan keruntuhan perkahwinan. Of course lah. Dalam keadaan COVID ni. Ini semua banyak ini. Bila duit dah tak ada, jadi abang tak sayang, abang pun melayang. Dulu abang sayang. Sekarang ni duit dah tak ada, abang busuk. Pasal abang tak masuk. Macam tu. So, inilah. Malam ni kita nak kena kongsi lah apa yang kita ada. So kontakkan kawan kita yang mana kita bawa malam ni untuk kita nak kongsikan peluang perniagaan kita. Kita ada good product dan kita ada good marketing plan. So it's not the doomsday. Belum kiamat lagi insya-Allah. Selagi ada nyawa, selagi kita ada hidup, selagi itu kita masih ada peluang di Maxima Nutrition. Alright. So apa lagi untuk mengelakkan rasa malu atau aib? Okay, umpamanya dalam ajaran Bushido. Ini orang bunuh diri macam tadilah. Kerana dia punya ego dia, kerana dia punya standard dia, kerana dia punya dia punya harga diri, so dia bunuh diri, samurai. So dia wodok perut dia, masuk pisau, tarik, kerana kehormatan dia. Pada dia seppuku itu bagus, jalan keluar untuk dia mati, maka dia mati. Tetapi kita tak nak buat macam itulah. Okay? Jangan sampai yang benda tu jadikan alasan untuk kita nak mati. Apa-apa alasan sekalipun, bunuh diri memang salah. Alright? So sikap suka ambil tahu, ini pun boleh mendorong orang untuk mati juga. Sebab apa? Dia nak tahu apa rasa hidup dalam kubur. Dia dah banyak kali bawa jenazah, pergi kubur, tanam orang, apa semua ni. So finally dia rasa macam, aku nak rasa lah, apa sebenarnya ada dalam alam barzah ni. Jadi dia pun cari jalan, dia pun nak mati sama. Ada juga. Apa ni kajian ni? Memang ada orang yang macam ni. Jadi dia ni suka ambil tahu. Jadi umpamanya macam dia nak tahu apa keadaan selepas orang mati. So dia pun nak mati jugalah. Dia nak rasa. Ada juga. Okey. Lepas tu kebosanan. Kebosanan ni maknanya macam dia tak puas hati terhadap kehidupan yang boleh menyebabkan dia merancang untuk bunuh diri. Dia buat apa pun orang tak appreciate. Kan? Apa pun dia buat, husband dia tak appreciate, wife dia tak appreciate, mak dia tak appreciate, bapak dia tak nampak, anak-anak dia tak appreciate, datuk nenek dia pun tak appreciate. Dia rasa macam apa yang aku buat, tak ada orang punya kata thank you aku, tak ada orang punya appreciate kan. Aku bekerja keras untuk isteri aku, untuk anak aku, untuk suami aku, tapi dia buat dono je, dia anggap macam ini. Jadi orang ni dia rasa macam long life. Dia rasa macam tidak dihargai kan. So akhirnya orang pun boleh juga. Ada orang macam tu yang lemah macam tu. So dia rasa orang tak sayang aku lah. Aku buat apa pun dia tak nampak. So finally tak apalah, aku mati je lah. Kan? Dan satu lagi yang paling teruk adalah orang bunuh diri kerana apa? Kerana terorisme. Ada juga orang bunuh diri. Okay? Ini malam ni kita bincang pasal bunuh diri ni. Punca-punca bunuh diri. Okay? Selain daripada depresi, kerana ketenteraan, kerana penuh ego, kerana harga diri, kerana kebudayaan dan sebagainya, kerana penyakit, kerana macam-macam tadi.
Tapi ada juga orang yang bunuh diri kerana apa? Terorisme. Sebab dia percaya bahawa dengan bunuh diri dia boleh masuk syurga. Dia rasa macam itu memang kerja ibadah dia. Kerja agama dia. Bunuh diri ni. Dia pasang bom banyak-banyak ke badan dia. Dia pun pergi ke tempat orang. Sebab dia tak suka golongan tu. Kan daripada dia orang ni sesat. Orang ni songsang, orang ni tak betul, orang ni tak betul. So dia kata diri dia besar. So lebih baik aku korbankan diri aku untuk bunuh orang-orang ni. Dia kata, So dia pun pergi duduk, masuk dalam majlis tu dengan orang ni. Lepas tu dia pun sampai masa dia timer, kadang-kadang boom, meletup. Sekali mati 80 orang, 200 orang, 300 orang dalam majlis tu. Nampak? So itu juga menjadikan tempat dia membunuh diri. Okay? So maknanya dia punya apa ni, semangat keagamaan terlampau tinggi, nasionalisme ada terlampau tebal. Dia rasa bangsa aku perlu hidup, bangsa lain tak boleh hidup. Jadi aku kena korbankan bangsa yang lain. So aku pun bunuh diri aku untuk bunuh orang lain. Pun itu ada antara sebab kenapa orang bunuh diri. Right? So at least dah banyak gambaran yang saya bagi, yang kita kongsikan pada malam ni. Right? So sebenarnya dalam kajian ini juga dia kata apa, suicide can be prevented. Jadi dalam atas apa alasan sekalipun sebenarnya bunuh diri ini boleh dielakkan. Tapi kita nak kena bagi kerjasama lah. Dan sebab itu kita ada, kerajaan kita juga ada menyediakan calling center, di public health dan sebagainya, ada di hospital, ada doktor-doktor yang boleh. Jadi tolong dapatkan bantuan. Jadi kalau anda tergolong dalam orang-orang yang macam ni, tolong pastikan elakkan diri daripada apa-apa pun, kebosanan, kesorangan, macam-macam lah yang you rasa yang boleh mendorong diri you berasa macam orang tak hargai you apa. Tolong dapatkan bantuan. Jangan sehingga anda sampai ke tahap yang paling ujung sekali, iaitu berlaku lita pintas, gangguan mental sementara dan hilang survival untuk hidup, dan tu habis. Jadi jangan sampai ke tahap hilang survival untuk hidup. Habis. Jadi kalau kekuatan survival tu dah tak ada, jadi itu penamat dia lah. Right? So macam di Malaysia sendiri, mengikut statistik ni saya bacakan yang paling terkini. Dah pukul apa ni? 10.41. Okay. Rasanya dah time untuk kita berhenti dah ni. Right? So kita pun dah sampai kepada penghujung. So mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan KKM, jumlah mereka yang membuat panggilan bagi tujuan bantuan dan psikososial. Jadi tolong dapatkan bantuan daripada KKM. Cari dia punya Facebook dia ke ataupun apa-apa je, type KKM untuk bantuan dan sebagainya. So dia akan keluarkan dia punya website, dia punya everything tu, dapatkan bantuan tu orang. Sebab kita memang ada bantuan-bantuan ini. Sebab kita ada tenaga-tenaga pakar kita. Memang kita dah sediakan. Right? So bermula daripada 1 Januari 2021 sehingga 18 Jun 2021, yakni mereka menerima panggilan sebanyak 122,328. Mereka mengadu berbagai-bagai masalah. Okay? Mereka tak kira lah masalah kewangan ke, keluarga ke, apa tak puas hati ke apa, call je tempat tu. At least ada officer yang akan attend you. Ada orang yang akan terima. Hello, Assalamualaikum. Ya tuan, apa ya puan ya, kami daripada bahagian perhubungan dan sebagainya, gini. Okey, apa yang boleh kamu bantu tuan? Cerita kat dia. Kata tak apa, Assalamualaikum, saya ni gini. Tak kisahlah. Ceritalah apa-apa. At least lapaskan, jangan simpan. Masalahnya kemurungan ni, depression ni, dia akan jadi teruk. Sebab apa? Sebab you dah banyak masalah, lepas tu you simpan. Jadi dia ibarat macam air lah. Air, kan? So akhirnya terlampau penuh, dia akan, air ni sifat dia melempah. Jadi tak apalah, dia melempah. Tapi kita tak, dia simpan. Tapi tak keluar, tentu bahaya. Bekas macam mana pun sampai satu masa dia akan penuh. So kita isi air, finally dia penuh. Tapi bila nak isi, balik tak boleh masuk dah. Dia akan melempah. Itu normal. Tapi kita pula tak. Tahan lah. Laki marah, bini marah, anak tak suka itu, tak suka ini, mak mentua lah, apalah kena macam-macam. Masalah kucing, masalah lembu, masalah harimau, semua masuk. Kan? Masalah ikan masin pun masuk. Kan? Semua masuk. Tapi tak keluar. Tak nak bincang pun. Takut nanti kan anak-anak kata rasa anak buat perangai tak nak tegur kita telan kan. Kita rasa macam kita ni, contoh, kita ni suka benda yang bersih-bersih, tapi anak buat kotor kita tak nak tegur, tapi kita yang bersihkan, jadi kita makan hati. Kemantu lelaki pula buka solar lampu gantung mana-mana, tak nak bersihkan, kita juga nak buat, kita makan hati. Contoh kan. So semuanya kita tahan. So finally
Sama ada tak kira siapa-siapa pun, baik lelaki, perempuan, kanak, dia dewasa ke tak dewasa ke, semua menyimpan perasaan dan tak dikeluarkan. Tolong jangan buat macam tu. Okay? Cari tempat untuk sharekan masalah. Tak kira dah siapa pun. You trust someone, you talk to someone. Paling-paling tidak pun cari kerajaan. Kementerian Kesihatan. Call them and talk to them. Ni 122,000 tu daripada bulan 1 tahun 2020 sampai ini baru bulan 7. Ni tarikh ni 18 Jun tahun 21. 122,000. Ada sebenarnya lebih lagi tu. Mungkin 500,000 orang. Tapi sekurang-kurangnya 122,000 dah buat call. Yang dah direkodkan oleh Kementerian Kesihatan. So I think that is good. Alright. So malam ni saya bagikan pendedahan pada anda sekalian supaya anda kena tahu bahawa benda ni reality. Sebenarnya dia memang exist. Memang wujud. Orang yang bunuh diri dalam apa keadaan sekalipun, terutama dalam keadaan COVID sekarang. Bukan kerana COVID orang bunuh diri, dia kena faham, tetapi kerana tekanan atas desakan yang berlaku, tindak balas yang berlaku dalam COVID tu yang menyebabkan orang ramai nak mengambil keputusan untuk bunuh diri hari ini. Right? So dalam contohnya macam saya bacakan kat sini, apa lagi yang menyumbang kepada porak-poranda, because yang komplain tu dia kata apa, kena keluarga porak-poranda. Biasalah bila dah jadi macam ni, bila kita tak sabar nak berhadapan dengan masalah, maka dia akan jadi keluarga yang porak-poranda. Kenapa? Kerana masalah kewangan, masalah kemiskinan. Alright. So tapi tak sepatutnya ada masalah kewangan dan kemiskinan, sebab Maxima Resources, Maxima Nutrition sentiasa membuka pintunya untuk siapa saja yang ingin mengubah hidup. Tinggal lagi you all tak nak ambil peluang. Tu je. Jangan kata tak ada peluang. Kerajaan sediakan banyak mana kerajaan nak bagi. Prihatin ke, 2 kali prihatin ke, 3 kali prihatin ke. Berapa kali kerajaan nak bagi. So kita nak kena keluar lah. Jadi kami di Maxima ni, kami sambil-sambil kami bercerita tentang apa-apa yang berlaku sekeliling kita. Saya juga ingin menyarankan bahawa ini merupakan satu platform yang sangat terbaik, dan this is the time where you have to open your mind and accept us. Come to us. Nak tak nak tu soal lain, but come to us. Okay? But kalau malu dengan dia orang, you come to me. Okay. So kita ada jalan. Kita ada banyak cara kat sini. Okay? Maxima Nutrition is here. We have been here for the last 8 years. 8 years. Produk sangat bagus, marketing plan pun bagus. Tanya Tuan Eddie. Yeah, very good. Berapa ramai kita dah jadikan orang jutawan. So sepatutnya orang Maxima especially tunjukkan contoh yang baik. Okay? Show it to them that we make. Okay? Kita ada sebab. Right. So it's good that you follow me tonight. Okay, so benda ni memang nyata. Sehinggakan pada 9 Julai, hari Jumaat lepas, dalam berita, dia kata apa? Ada satu ahli parlimen daripada Kuantan. Oh, this lady, dia kata apa? Menteri diminta jelas punca kes bunuh diri meningkat. Nampak? Dia minta menteri, you got to answer. Dr. Adam Baba. Okay, dia tanya tu. So dia kata, penjelasan ini ada meliputi statistik rasmi daftar bunuh diri kebangsaan mengikut negeri yang direkodkan sejak Mac tahun lalu sehingga Jun tahun ini, berbanding dengan tempoh sama pada tahun-tahun sebelum pandemik COVID-19. Jadi menurut Pasukan Perubatan Kesihatan Mental juga perlu mengenal pasti sebab yang mendorong rakyat negara ini mengambil jalan singkat, iaitu membunuh diri. Nampak bayang. Dia minta menteri tu answer. Kita di sini pun boleh answer. You come to us, we know how to answer you. Okay. Kemudian tu ada lagi berita, dia kata pada bulan ini, petikan akhbar saya ambil pada Jun 29, 2021. Kes bunuh diri meningkat, memberi impak ketara ke atas kesihatan mental apabila jumlah kes bunuh diri sepanjang tahun lalu meningkat 631 berbanding 609 kes pada tahun 2019. So, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 366 kes bunuh diri ini dilaporkan pada PDRM bagi 3 bulan pertama tahun ini. So kita punya DG pun respon. Okay. So dalam berita yang lain juga mengatakan lebih ramai bunuh diri. Banyak kes bunuh diri. Ini memang hot lah sekarang ni. Memang hot. Jadi malam ni kita ambil topik bunuh diri ni kenapa? Bukan nak tunjukkan bahawa COVID tu bunuh orang. Ada banyak sebab kenapa orang boleh ambil keputusan bunuh diri semasa COVID. Alright. Di antaranya adalah depression. Kenapa?
kerana porak-poranda keluarga. Kenapa? Kerana masalah kewangan. Kenapa? Kerana masalah kemiskinan. So, di Maxima tidak ada istilah, insyaAllah, tidak ada istilah kemiskinan, tidak ada istilah masalah kewangan. Betul? Betul tak? Setuju? That is Maxima Nutrition. Right? So, dalam berita ni kita kata apa? Lebih ramai bunuh diri. 25% kan bunuh diri kerana apa? Beban hutang. 24% bunuh diri kerana apa? Masalah keluarga. 23% bunuh diri kerana apa? Kerana kes rumah tangga. Dan ketiga-tiga ini semua datangnya daripada apa? Kerana tak maju. So kita di Maxima, alhamdulillah, insyaAllah kita bantukan kawan kita. Okay. So akhir sekali pada Julai 1 ada berita yang dikeluarkan. Dia kata apa? Kes bunuh diri sudah catat 1,738 kes pada 1 hari bulan Julai. Hari ini baru 11 hari bulan Julai 2021. Alright. So, saya ambil sedikit artikel daripada Malaysian Mental Care Association. Dia kata fast fact mengenai bunuh diri memang diakui 800,000 orang individu memilih untuk mengakhiri riwayat hidup diri dengan membunuh diri. Jadi dia mengharap supaya dalam kajian ini yang saya bacakan mula tadi, yang daripada WHO, daripada US, semua ada dalam kajian ni. Cuma dia kata apa? Dia harap di Malaysia kita mengambil inisiatif. Okay? Untuk rakyat-rakyat dia, jangan sampai kita masuk dalam kategori membunuh diri. Dan akhir sekali saya nak bacakan di sini, setiap 40 saat seorang individu maut akibat bunuh diri. Pertama. Yang kedua, lebih 800,000 kematian setiap tahun akibat bunuh diri. Ketiga, bunuh diri merupakan punca kedua tertinggi kematian individu yang berusia 15 hingga 29 tahun. Yang keempat, 8 dari 100,000 prevalent kes bunuh diri di Malaysia. Di Malaysia, 8 dalam setiap 100,000 orang. Yang kelima, 65% kes bunuh diri adalah di kalangan orang kuat, lelaki. Lepas tu, 56% datangnya daripada proses gantung diri. 15% kematian disebabkan racun tirai. 1 daripada 3 individu yang bunuh diri pernah menyuarakan hasrat menerusi penulisan dan percakapan. Maknanya 1 dalam 3. Dia pernah cerita dan dia pernah tulis hasrat untuk bunuh diri. Dalam 3 orang, 1 akan buat betul-betul. Maksudnya begitu. Kemudian setiap hari, tolong ingat ya, setiap hari terdapat 7 kes bunuh diri di Malaysia. Maknanya dalam berapa juta rakyat Malaysia sekarang ini dikatakan lebih kurang dalam 30 juta lebih. Nah, dalam 30 juta ini ada 7 orang yang pada dia dah habis. Dia punya short circuit dia pun dah ada, gangguan mental dia pun dah ada, dan dia dah masuk kepada gagal untuk survival dia pun dah ada 7 orang setiap hari. Orang ini yang dah melepasi 3 proses dan dia akan temui dia punya game over. 7 orang setiap hari. Dan 3.67% dari 3.67 bilangan dari 100,000 populasi kaum India memiliki kadar kes bunuh diri tertinggi di Malaysia. Okay, so itu adalah antara fakta-fakta yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dan cuma yang akhir sekali saya nak bacakan, yang paling saya tak seronok adalah ada statistik dan data yang dikeluarkan berkaitan dengan tingkah laku bunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah. Orang dewasa jugalah. Tapi tolong ingat ya, di kalangan anak-anak kita ada juga yang terdorong, yang malah teransung untuk nak buat perkara yang tak elok ni, yang bunuh diri ni. Sebab mereka orang muda dan mereka
pendedahan mereka kepada kehidupan tak banyak. Dan kadang-kadang ibu bapa pun tak banyak membimbing, tak banyak bercakap, tak banyak bermesyuarah, tak banyak berinteraksi, leave them alone. So I think it's not right. So I think to all of us, we better be careful, look after your child, sayangi anak-anak anda, ambil tahu mereka, jangan marah mereka. Anak-anak kita ni is very fragile. Dia tak macam kita dulu. Dulu kita pergi sekolah, kena hantuk ke dinding, kena cubit, kena public caning, kena campak pada atas ke bawah pun tak apa. Masih pergi sekolah lagi. Kalau balik mengadu, kena penampar dengan ayah. Dulu. Tapi sekarang tak. Anak-anak kita very, very fragile. Mereka tak pernah susah. Mereka tak pernah payah. Mereka tak pernah apa-apa. Yang mereka tahu semua dah ada. Celik-celik mata, tekan tapi api tengah menyala. Pulas kat sini, semua keluar. Mana apa benda pun semua very simple. So macam kita dulu lain. Kita berhadapan dengan banyak kesukaran. Tapi anak-anak kita pada hari ini, no. Mereka adalah anak-anak yang sangat-sangat fragile. Right? Sebab apa yang kita minta dan kita pun tak pernah kata no pada anak-anak kita pun insya-Allah. Tapi yang pentingnya psikologi mereka kita nak jaga. Okey, jangan marah tapi bimbing, tegur dengan elok. Kadang-kadang tu kita rasa macam oh aku dulu boleh. Zaman kita jangan sama dengan anak-anak kita sekarang Kita dulu tak pernah jual agama untuk duit. Anak-anak sekarang akan jual agama kerana duit. Kita dulu tak pernah jual diri kerana duit. Tetapi anak-anak kita sekarang akan boleh jual diri kerana wang dan ringgit. Kena hati-hati. Right? So saya nak bacakan di sini. Tingkah laku bunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah. Berfikir ingin bunuh diri 10.8%. Ini kajian daripada KKM. Rancangan untuk membunuh diri 7.8%. Kena kira sendirilah. Berapa ramai murid dalam sekolah tu. Kalau katalah 500 orang pelajar. Maknanya daripada 500 orang pelajar, 10.8% ada berfikir untuk bunuh diri. Daripada 500 orang pelajar, ada 7.8% merancang untuk bunuh diri. Ada daripada 500 orang pelajar, ada 6.9% orang mencuba untuk bunuh diri. Ini kajian. Okay. So perbezaan tingkah laku bunuh diri remaja sekolah di bandar dan di luar. Di bandar berfikir untuk bunuh diri 10.9. Di luar bandar pun ada juga tapi rendah sikit 8.8%. Di bandar berancang untuk bunuh diri 7.9. Di kampung pun ada juga bang 6.6%. Maknanya ada. Bukan soal tinggi rendah tapi soalnya insiden tu ada. Ada juga. Di bandar ada cubaan nak bunuh diri 6.7%. Dia pun ada. Lagi tinggi cubaan dia 7.2%. Buat bandar. Nah, jangan ingat kata di luar kita anak bandar kita, anak kita moden apa semua. Di kampung lagi lah. Tak ada moden, tak ada itu, tak ada ni, tetapi insiden ni tetap ada. Ini bahaya. Ya. Jadi pada semua ibu bapa saya nasihatkan, tumpang nasihatkan bukan apa. Hati-hati. Sebab ini keadaan ini dah menular dah. Soal bunuh diri ni bukan lagi kerana COVID, bukan kerana apa, tapi tak boleh ada masalah. Jadi we as parents kena ambil tanggungjawab. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai bapa, sebagai umi, sebagai wahid, sebagai abu walid, sebagai apa benda pun, tolong be strong. Kalau you hilang pendapatan, tak ada jalan keluar yang mudah, tuan-tuan. Tetapi now, we are in Nexima Nutrition. We are here to help you. We are here for everyone. We are here for everybody. So come to us and listen to us what we have so that we can help you. Alright? So dalam kajian yang terakhir sekali ini datang daripada diri saya untuk dapatkan bantuan dan sokongan sosial. Jadi untuk kita di sini kita ada perniagaan. Nutrition Maxima, alhamdulillah. Kita kalau boleh kita galakkan. Kita bukan jual produk tuan-tuan. Kita just member get member. You use the product. Kenapa saya sarankan untuk ambil produk Maxima? Because produk-produk kita sangat-sangat mampan, sangat-sangat mantap. Kerana pilihan Maxima Nutrition yang berbagai adalah pilihan yang bertujuan untuk memberikan nutrisi terbaik sepanjang zaman. Berteraskan sumber semula jadi. Kita ada nutrisi yang berteraskan daripada semula jadi, yakni EFA. Bukan buatan mak-mak. Tetapi yang paling bagusnya, kita juga ada limpahan. Kita ada endorsement yang datang daripada 2 booster yang mana datang daripada teknologi yang berpaten.
Yang ini untuk immune system. Kita ada KIX dan KIX yang kita ada Wellmune dan DHA. Bantu untuk otak, khusus untuk membantu ni yang anak lita pintas, yang gangguan mental sementara, yang hilang survival. InsyaAllah kita tak jamin, tetapi usahalah. Sebab apa? Nutrisi Maxima adalah merupakan satu komponen untuk menambah baik kumpulan makanan yang kita ada setiap hari. Confirm makanan kita akan berlaku lompang-lompang, dan Maxima Nutrition lah yang boleh mampu untuk menyatukan badan anda, tubuh anda, sel-sel anda, tisu anda, organ anda, sistem anda kepada satu sistem yang sangat-sangat tepat yang dikendaki untuk anda meneruskan kehidupan anda sehari-hari. InsyaAllah. Ya, so kita di Maxima kita mempunyai rangkaian nutrition. Kalau untuk otak, khusus untuk otak, dia tak pergi pada buah pinggang, dia tak pergi pada tulang, dia tak pergi pada saraf, dia tak pergi pada apa, tetapi dia terus pergi kepada kognitif dan kita punya mental status. Apa dia? BRX, yakni satu komponen teknologi yang telah dikenal pasti dan telah berpaten, nama dia Memophenol. Okay, nah, this is the best. Alright, dan kita ada untuk kesejahteraan kita, memenuhi rangkaian pemakanan kita yang lompang-lompang, yang hari-hari tak cukup ini. Kita kena ingat, formasi SOP dalam tubuh kita, dia mesti nak 100%. Kalau kurang daripada itu yang kita rasa sihat. Tak bermakna bila kita hari ini masih boleh bercakap macam saya boleh bercakap, saya boleh membaca, saya boleh menulis, saya boleh mengira, saya boleh menganalisa, saya boleh buat itu, saya boleh buat ini. Dan ramai di luar sana yang boleh berjalan, yang boleh berlari, yang boleh melompat, yang boleh banyak gunung, boleh turun gunung, yang boleh terjun, yang boleh apa saja. Tak bermakna anda sihat. Kena faham tu. Ya? Terutama pada yang dah berusia 30 tahun ke atas. Alright? So kena pasti makanan kita yang sekarang ini yang kita makan tidak akan mampu untuk memberikan apa yang terbaik yang badan kita perlukan. So, kita completekan dengan Maxima Nutrition. Kita ada untuk immune system, kita ada untuk otak, kita ada untuk fokus, untuk kita panggil neurotransmitter, untuk kita punya kognitif, kita punya mental status, untuk neuromodulator kita, untuk kita punya neurotransmitter and everything, untuk saraf tunjang, untuk tulang, untuk otot, untuk apa saja. InsyaAllah kita ada gabungan-gabungan nutrisi yang kita mampu tawarkan kepada orang. Jadi malam ini, topik ini hanya untuk menjelaskan bahawa di antara sebab kenapa orang bunuh diri adalah berbagai. Bukan hanya kerana pada musim COVID semata-mata. Kejadian ini boleh berlaku, tak ada COVID pun dia akan terjadi. Terutamanya kalau tak ada ni. Dua jari ni bergesek, dia tak panas. Dia akan jadi masalah lah. Okay? So, insyaAllah. Jangan gelak. Yang mendengar, ada penonton dalam rumah ni yang gelak dengan saya. Dia kata betul. Betul, memang betul. Yang penting. Alright? So, we must be strong. So, kalau anda pandang sepi kepada Maxima Nutrition, nasib lah. Kan? Memang malang lah. Okay? So, come back to us. Ask us. Tanya kawan-kawan yang bawa anda dalam this program. Okay? So, insyaAllah, saya rasa saya telah pun membaca terlalu banyak pada malam ini. Dan untuk last sekali, kualiti pencegahan berbanding merawat yang sudah terlalu lewat. Ini sangat-sangat penting. Ya, jangan sampai kita nak mendapatkan sesuatu hingga bawa bunuh diri. Kenapa? Sebab kita tak dapat kualiti pencegahan. Ya? Nutrition itu sangat penting. Jangan sampai tempat yang dah lewat-lewat sangat. Ya? Okay. So, dalam satu kajian, saya juga baca, dia kata apa? Healthy eating is essential for memory, mood and focus. Kenapa? Because the brain uses more than 20% of our calorie needs. Bayangkan, anda dah makan tak cukup, tapi otak ambil 20% hingga 40% daripada kalori, daripada energi yang ada. Jadi tak cukup. Jadi memang confirm sengit kepala. Yeah. So this time kita nak beritahu orang bahawa our Maxima Nutrition is the best nutrition to complete your gaps of nutrition. InsyaAllah. Okay. So soal nak meniaga, korang pandai-pandai lah cerita kat diorang macam mana marketing plan kita. Alright. So dengan itu saya rasa I think this is where we stop. Alright, so saya ingin sudahi sesi kita pada malam ini dengan yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada saya.
Okay, yang sempurna daripada Allah dan yang tak sempurna itu daripada saya. Tapi apa-apa yang saya bincangkan pada malam ini hanya satu, nama itu saya, hanya untuk nak membantu orang kawan-kawan kita di luar sana agar jangan tersepit di antara keadaan ini dan jangan lemah daripada jika sekiranya berhadapan dengan keadaan apa yang kita hadapi pada hari ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. So akhir kalam saya nak bacakan di sini bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umat sebelum kalian terdapat seseorang yang tercedera. Dia tidak dapat menahan kesakitan, lalu dia mengambil pisaunya lalu memotong tangannya. Darah berterusan mengalir sehinggalah dia mati. Allah berkata, hamba-Ku telah menyegerakan untuk mati, maka aku haramkan ke atasnya syurga. Jadi kita tak nak jadi orang yang macam tu. Jangan putus asa sebab Maxima Nutrition insya-Allah kita merupakan satu tempat di mana anda dapat melempiaskan apa yang anda perlukan daripada kehidupan anda melalui kami. InsyaAllah kami sedia membantu. Okay? So akhir kalam, tolong kembali kepada Allah. Jika ada masalah, berjumpa pakar kesihatan untuk mendapatkan nasihat. Dan selain daripada itu, jadikan berzikir sebagai amalan. Mohon perlindungan daripada Allah daripada bisikan syaitan, insyaAllah. Dan berkawan dengan sahabat yang positif, seperti orang-orang macam kita. Okay? So nak saya bacakan satu terjemahan hadis. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membunuh diri dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun di dalam neraka secara berterusan untuk dirinya dan akan dikekalkan di dalam api neraka selama-lamanya. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, dia akan merasainya di dalam api Jahannam dan akan dikekalkan dalam api neraka selama-lamanya. Dan sesiapa yang membunuh diri dengan sepotong besi, maka dengan besi yang digenggam itu, ia akan menikam perutnya di Jahannam secara berterusan dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dengan itu, saya sudahi sesi pada malam ini dengan ampun dan maaf. Dan jika terdapat salah, silap, bahasa dan sebagainya, maka saya sudahi sesi ini pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.